Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dah sampai pada suratul Al-Insan. Dan kita dah ambil pada 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, daripada ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah Ta'ala mulakan ayat berkenaan dengan persoalan pada manusia. Adakah tidak datang daripada manusia satu detik daripada zaman di mana dia tidak pun jadi sesuatu yang telah disebut, mana satu yang diingati. Dan satu masa dahulu, 100 tahun dahulu, kita tak pernah ada, kan? Bahkan orang sebelum depan muka kita ni semua tak ada. Okay? Pemimpin ke, pembesar ke dan sebagainya tak ada. Dan kemudian Allah terangkan, pasal Allah nak suruh kita fikir balik asal-usul kejadian kita. Allah nyatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Jadi kami ciptakan manusia daripada air mani campuran. Nak bertalih, kami nak uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia mendengar dan juga melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sebenarnya kami lebih petunjuk pada dia jalan, sama ada untuk bersyukur ataupun kufur. Dan kita dah terangkan berkenaan masalah persediaan awal Allah Ta'ala jadikan untuk manusia, di mana untuk dia dapat hidayah atau kesesatan, Allah Ta'ala sediakan environment. Tapi pilihan dia bertanggungjawab. Masalah suasana dia bukan salah dia. Dia tak persoalkan kenapa lahir anak siapa dia lahir. Allah Ta'ala tak tanya, apa pasal kau lahir anak kafir atau lahir anak imam, bukan. Kita dipersoalkan. Tapi kita disediakan environment, suasana, itu qadar Allah Ta'ala kat atas kita. Tapi dalam sama apa? Pilihan kita untuk jalan A atau B, itu kita akan dikira dosa pahala. Tapi laluan berkenaan Allah Ta'ala siapkan. Kita bertanggungjawab di atas pilihan kita. Dan saya terangkan itu berkenaan hadis Nabi SAW, di mana dunia ini kita diberi kebebasan. Akhirat nanti, hatta ahli syurga yang terakhir masuk syurga, dia menghadap ke neraka, dia nak beralih daripada neraka, tapi tak boleh beralih sehingga Allah Ta'ala benarkan dia beralih. Dah beralih pula, nampak syurga dari jauh, nak keinginan pergi ke sana tapi tak boleh pergi, sehingga Allah Ta'ala kata berikan dia bergerak. Hatta dia masuk syurga, barulah stop di situ. Allah Ta'ala benarkan dia balik untuk apa? Buat apa dia nak. Dalam kubur dan sebagainya, keluar kubur, kita berjalan ke mahsyar. Tak ada siapa kata tak boleh. Semua akan ikut. Dalam kat dunia ni kita suruh budak-budak keluar asrama, kan? Keluar kan, waktu solat. Kan ada baring lagi, guling lagi, kan? Tak ada. Nanti kat kubur ni tak ada macam tu. Semua akan keluar. Pasal apa? Ketika itu ditarik daripada kita apa? Segala qadar apa pilihan, choices kita ada. Kita nak tapi choices tidak ada. Tapi lepas masuk syurga balik, ya choices kembali macam kat dunia ni. Faham Baik, hari kita akan sambung insya-Allah ayat 4 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يخبروا تعالى memberitahu Allah Tabaraka Ta'ala amma arsadahu lil kafirin. Amma arsadahu lil kafirin berkenaan apa yang arsadahu dia nantikan, dia tunggukan, dia siapkan
untuk hamba-hambanya yang kafir. Untuk hamba-hambanya yang kafir. Min khalqihi lil kafirin, min khalqihi bagi orang-orang kafir di kalangan makhluk-makhluknya, bihi terhadapnya yang kufur terhadap dia, yang benda-benda yang disiapkan itu adalah min salasil, yang berupa rantai-rantai. Okey. Wal aghlal, aghlal ni pasung-pasung, pengekang-pengekang. Was sa'ir, dan api-api yang membakar sampai ke kulit dan tulang. Actually sebenarnya lafaz Al-Quran Karim, laza, sa'ir, syawa, actually dia sebenarnya degrade of pembakaran sebenarnya. Pembakaran sampai sini dipanggil macam kulit saja, syawa. Mashwi, pernah makan dajjal mashwi, ayam panggang kan? Syawa, okay? Jadi dia actually itu lafaz level of pembakaran. Jadi Allah Ta'ala terangkan mana api disiapkan untuk mereka. Ini Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan apa dia siapkan untuk orang-orang kafir di kalangan makhluknya, yang kufur terhadapnya, dari kalangan yang terdiri daripada rantai-rantai, pasung-pasung dan juga api. Wa huwal lahib wal harik fi nari jahannam, dan sa'ir itu adalah lahib, mana lidah api, wal harik, dan juga pembakaran, fi nari jahannam, dalam api neraka. Allah kata inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami siapkan untuk orang kafir rantai-rantai, pasung-pasung, dan juga api-api yang membakar. Fi nari jahannam, dan ke jahannam. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala firman ayat lain, surah Ghafir ayat 71, ayat 72. Idil aghlalu fi a'nakim, pada hari kekang-kekangan itu pada tengkuk-tengkuk mereka. Wassalasila, dan juga rantai-rantai ada pada mereka. Mana kan diikatkan rantai-rantai dan dibawa mereka dipasung-pasung macam tu. Yushabun, mereka ditarik. Fil hamim, di dalam kepanasan. Thumma finnari yusjarun, kemudian di dalam api neraka mereka akan dibakar. Yusjarun, mereka akan dibakar. Mula-mula dalam kepanasan, kehangatan, tapi lepas tu masuk terus dalam api. Bukan sekat tinggal luar, masuk dalam. Kedua tepi api, kalau tepi api tu masih lagi masuk dalam api tu, ditarik mereka ke dalam api berkenaan. Walamma dzakara ma addahu li haula'il ashqiya min sa'irin, dan apabila Allah Ta'ala telah sebut ma'addahu, apa dia siapkan, apa yang disiapkan olehnya, lihaula'il ashqiya minas sa'ir, untuk orang-orang yang malang, orang-orang yang celaka berkenaan, iaitu daripada apa, api-api yang disiapkan untuk mereka. Qala ba'dahu, Allah Ta'ala firman pada lepas tu, menceritakan di opposite. Ini cara Allah Ta'ala dalam Quran Karim, macam kita kata, dia tarhib dengan targhib. Dia digerunkan kita, kemudian dia datangkan dengan apa tawaran-tawaran. Kalau kamu tak nak ini tawaran yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu tak nak ini sebaliknya. So dia akan gunakan cara tadi, kaedah. Manusia ni dua saja, lain-lain tak ada. Kan kita kata kalau tak ada memang manusia ni dari segi asasnya dia nakkan manfaat. Ada manfaat dia datang, tak ada manfaat atau tak ada kemudaratan, mengelakkan dia daripada berkenaan, dia tak akan datang. Dia akan ingat benda tu tak penting. Kan, tak penting. Jadi bila benda tu penting, siap. Macam dulu kan dia buat tahun 2005 tu, siapa tak tukar kad pengenalan baru, maka semua kena saman. Habis semua sekali. Pukul 3.30 pagi tu dekat tu beratur dah. Bila kena ugut, tak kena ugut, kena saman, semua selamba tak tahu je. Ugut je kena saman, akan bayar sekian, semua kelang kabut. Subuh-subuh. Kan semain subuh tak tahu lagi. Subuh-subuh keluar dah. Betul? Mana manusia, perangai manusia. So memang tabi'i manusia ni Allah Ta'ala tahu perangai mereka. Memang kalau ada seorang dua orang yang kerana cinta negara akan tukar ke IC, itu lain cerita. Itu ada 2-3 orang lah mungkin. Daripada ramai-ramai dia yang ganjil. Tapi originally semua sekali orang, tanpa ugutan, tanpa tawaran, orang takkan buat. Betul? Jadi sebab itu Allah Ta'ala datangkan Al-Quran untuk peringatan dan juga galakan. Itu satu cara bagaimana dia ajak manusia supaya berubah. Tinggalkan yang haram, buat yang baik. Atau dah banyakkan ibadat, jauhkan daripada maksiat, dengan cara ceritakan hasil natijah akhirat nanti. Jadi dalam ayat ini mula dicerita berkenaan kami siapkan untuk orang-orang kafir ini. Sebaliknya pula Allah mula, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar, orang yang baik, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum daripada cawan-cawan yang kana mizajuha, yang adalah campuran cawan-cawan berkenaan, kafur. Bukan kapur simen. Orang kita banyak salah faham. Actually macam ni.
Dia macam, pernah cium kapur barus? Okey. Dia kata apa? Wa qad ulima ma fil kafur min tabrid war raihah tayyibah. Dan sebenarnya memang diketahui daripada kapur barus tau. Bukan kapur simen. Yang mana dalam dia ada penyejukan dan juga bau yang elok. Bau yang elok. Dia sedap, bau mayat lah. Tapi orang kita tak pakai dah. Ada siapa banyak kapur barus? Tak ada kan? Tapi actually benda tu sebenarnya wangian. Dia sebagai wangian sebenarnya, originally. Okey? Okey? Dan zaman dahulu lah, pernah sekali satu tempat dekat Tanah Arab tu, student-student dia ni kan banyak yang kena duduk asrama 3 bulan kan, dah kahwin kan. Jadi tahu universiti tu buat apa? Dicampurkan air dekat dalam air teh yang budak-budak suka minum tu, dia letak kapur baru sikit. Dia actually boleh minum, tak ada masalah. Dia bukan benda beracun. It's actually bukan beracun. Tapi efek dia budak-budak ni jadi sejuk. Tak ada fikir bini kan. Orang kata macam betul juga apa jadi budak-budak ni. Kelakar juga, lawak juga lah. Dia campurkan sikit. Ini cara dia, kaedah perubatan lah. Kita bukannya macam kita drugs lah, drugs orang kan. Bukanlah kita letak macam institusi orang gila, kita bagi dia dadah, kita suruh dia tenang. Ini pasal benda tu memang sifat dia tu, bau dia sedap, dia sifat menyejukkan, dia kata. Ma'ama yudhafu ila dhalika min ladhadhati fil jannah. Dia berserta dengan apa yang ditambah pada demikian, pada apa yang dalam gelas nanti, daripada kelazatan dalam syurga. Okey. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, bardul kafur fi tibi zanjabil. Mana kesejukan kapur tadi dalam wangian halia. Nanti ada sambung lepas tu, walihada qala, kerana itu Allah Taala firman lepas tu, ainan, mana bukan setakat gelas tu gelas lah, cawan tu cawan, kat situ ada campuran dia, tapi minuman dia bukan itu. Minuman dia lepas tu, ainan, mata air, yashrabu biha, yang mereka minum padanya pada syurga tu, ibadullah, oleh hamba Allah Taala ni, yufajjirunaha tafjira, yang telah pancarkan dia dalam syurga tu dengan mancut-mancut air berkenaan minum. Dia minum air berkenaan. Tapi campuran asal pada cawan tadi adalah kafur. Bukan kapur simen, kapur barus. Okay. Kerana memang kita di Malaysia ni kapur barus kita ingat mayat je. Tapi dari segi pemasakan dan sebagainya, orang Arab pakai benda tu sebagai benda-benda yang wangi-wangian sebenarnya. Letak minyak wangi terus kan, minyak wangi tak ada waktu yang tu. Dia gunakan macam tu, kapur sikit dan sebagainya. Ini guna perubatan sebenarnya, bahan perubatan. Banyak orang kita tak faham. Dia ingat kapur barus ni untuk mayat je. Salah. Kapur barus untuk mayat. Okey. Iaitu hadzal ladzi muzija li haula'il abrar. Itu apa yang dicampurkan untuk orang-orang yang baik ni. Minal kafur, yang berupa kafur. Huwa, ia adalah ain, ia adalah mata air. Yashrabu biha, yang minum padanya, al-muqarrabun, golongan yang hampir, yang dekat, min ibadillah, daripada hamba Allah Ta'ala, sirfan bila mazj ya'wuna biha, yang dia minum direct daripada mata air tadi, tanpa sebarang campuran, dan juga mereka apa yang dibawa untuk mereka minuman tersebut. Benda itu air mata air tadi adalah mereka minum directly minum. Tak ada timbul-timbul nak kena tunggu sini, tunggu situ, bancuh dulu. Tak ada bancuh-bancuh. Tak ada bancuhan-bancuhan, directly. Mana kalau kita kan beli kita beli orange circuit kan, kita bancuh dulu, letak air batu dulu, tak. Ini mata air tu keluar-keluar tu dah tak payah campuran dah. Semua tu siap, direct minum je. Dengan manisannya, dengan apa semua sekali. Itu pendapat dia kata Hasan Basri. Qala ba'dhum, berkata sebagian ahli tafsir, hadha syarabu fi tibihi kal kafur. Minuman ni pada kewangian yang dia ada, kal kafur, seperti kafur barus. Bau dia, wangian dia, bukannya memang kafur barus sungguh. Itu pendapat sebahagian para ulama. Wa qala ba'dhum, sebahagian para ulama, sebahagian mereka pula berkata, wa qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka, huwa min aini kafur, ia adalah daripada air, mata air daripada kafur baru. Maksudnya kita kata surga tu nanti banyak benda. Tanah tu daripada kasturi. Tanah tu kasturi. Saya tunjuk gambar kasturi. Ingatkan dulu kasturi kan dia buka. Yang kata kasturi kijang tu, dalam tu macam tanah, macam pasir. So bayangkan itulah pasir-pasir dalam, atau tanah dalam syurga nanti. Lepas tu batu-batu dia nanti adalah daripada mutiara-mutiara kecil. Ya, dan juga binaan-binaan bata-bata, blok-blok bata dia. Kat dunia ni bata merah, bata biru kan. Kita ada marmar. Tak, di akhirat nanti blok-blok dia emas dan perak. Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Mana bata daripada emas, daripada perak. Itu binaan di syurga nanti, bukan macam dunia ni. Dan itu sebab kenapa di sana adalah benda yang paling tinggi, paling elok, paling baik. Mana kalau dikatakan dunia ni, mana kita dapat kasturi besar tu nak tanam pokok macam mana? Kita test, tak ada test. Pasal memang kita kata kebaikan dan juga keelokan syurga tu besar dan juga hebat. Mungkin kita kata, macam mana? Tunggu sana.
Apa kamu baru sebelum minum tak kerja lain apa? Kata kita lah kan. Tapi tak, nanti kita tengok kat sana. Pasal Allah Ta'ala jadikan benda-benda di sana. Di begitu sebenarnya syurga ni, macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, tidak ada dari syurga tu kecuali apa? Nama-nama je. Names only. Bila sebut syurga tu ada apa? Sebut buah-buahan, kata anggur ke, kan? Delima ke dan sebagainya. Nama ya, tapi rupa bukan. Hakikat itu lain. Nama itu tuan-tuan faham. Sebut madu, sebut arak, sebut susu, sebut sebagainya, tuan-tuan faham. Tapi namanya, bukan rupanya, bukan hakikatnya. Faham? Itu syurga. Pasal syurga ni adalah tempat Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat, orang kata kembali terakhir kita, umat manusia ni. Bagi siapa-siapa yang beriman, itu tempat terakhir dia. Dan tempat asal Adam AS. Ikut riwayat yang sahih di kalangan para ulama, mana Adam keluar dari syurga yang sama. Itu sebab kenapa? Musa AS ketika dia bertekak, dia berhujah dengan Adam, dia marah, dia kata apa? Wahai Adam, engkau dijadikan Allah Ta'ala dengan tangannya, Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam kau, Allah Ta'ala jadikan kau macam-macam, Allah Ta'ala beri kau tahu macam-macam benda, Allah Ta'ala sekian, kenapa kau keluarkan kami daripada syurga? Dia kata itu. Kenapa kau keluarkan kami daripada syurga? Ini kata-kata apa? Kata-kata Musa. Adam jawab balik, Adam kata, wahai Musa, engkau ni diberikan Taurat, Allah Ta'ala cakap dengan kau direct, Allah Ta'ala beri kau macam-macam, engkau tak baca ke dalam Taurat kata sebelum aku dijadikan lagi, aku tadi tetapkan akan turun ke dunia. Memang kita kata kita baca dalam Quran pun, kan? Dan surah Baqarah 30 kan, 30 kan? Memang kita baca sebelum Adam jadi lagi dah dikatakan dia ni akan tinggal di bumi. Salahkan pula. Ini Adam salah lah ni. Kalaulah. Ibu kalaulah. Tak jadi lain. Amal tak nak. Solat malas. Benda apa? Kalaulah Adam tak makan. Kalaulah Hawa tak sekian. Kalaulah amal tak nak buat. Itu masalah. Yang jangan kita silap faham. Jadi konteks dia syurga yang sama kan. Jadi syurga itulah. Cuma macam kita kata kena faham. Macam dah hadis Nabi kata, syurga orang yang bawahan, dia macam dunia tapi 10 kali ganda. Dia akan jadi macam raja paling dunia, paling kaya di dunia, tapi 10 kali ganda. Tapi yang di atas, orang-orang yang di atas, apa yang mereka dapat adalah apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang itu di antara janji-janji Allah Ta'ala kepada kita. Baik. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu. Allah Ta'ala firman lepas tu, yufajjirunaha tafjira. Dia memancarkannya dengan memancar-mancar. Itu mata air dalam syurga tu nanti. Ai yatasarrafuna fiha haitsu sya'un wa aina sya'un. Maksudnya mereka akan berbuat sesuka hati padanya, pada mata air tadi, di dalam syurga tu nanti. Di mana saja mereka nak, di mana saja mereka nak. Mana mereka nak. Contoh macam katakanlah mata air tu kat sana. Dia kata nak minum, air tu keluar sini. Dia bukan macam, jom pergi sana, tak payah jom pergi sana. Di syurga ni bukan tempat kita nak berletih penat. Tak ada dah orang nak gali pokok dulu ke, tanam pokok, tak ada. Kan? Cuk tanam. Nak cuk tanam dari sini. Amalan anda di sini adalah hasil di sana. Kurang berzikir, maka kuranglah pokok di sana. Jangan kita cakap, tak ada pokok kan. Tasbih kita baca akan jadi pokok-pokok kita di sana. Buat dari sekarang. Kalau kurang-kurang nampak saya togel di rumah, nampak rumah aja tak ada pokok, maksudnya kurang berzikir. Kan? Itu ciri macam tu. Bahkan binaan rumah kita di sana nanti, di sini kita bina. Tu buat di sini, bukan sampai kat sana pun nak beli. Sini dapat nama benda baru, tak ada dah. Faham tak? Itu apa level anda, itulah kedudukan anda, hak habuan anda. Perkemahan kita perlu je. Perlu je. Itu keadaan di sana. Tapi bagi ahli syurga, tapi setiap orang dah masuk syurga, satu benda Allah Ta'ala berikan nikmat ke atas mereka, mereka tak rasa mereka ni rendah. Dia tak ada macam tak ada alamak. Tak ada alamak, kalau tak ada kalau. Sebelum ketika hisap betul. Lepas masuk tak ada rasa dah. Perasaan tersebut akan hilang. Akan hilang. Bahkan bila dalam hadis yang sahih datang berkenaan dengan tajuk perhimpunan ahli-ahli syurga. Mana tak kira syurga rendah atau tinggi, yang datang tu ada yang mimbar, tempat dia duduk tu daripada kasturi, ada yang daripada sekian, ada daripada emas, ada daripada perak. Tapi semua mereka merasakan diri mereka hebat. Tidak ada siapa datang kata, tak cukup lagi. Pasal kat sana tak ada dengki dah. Tak ada tamak dah. Tidak ada tamak, tidak ada dengki. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran Karim apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Dan surah Araf ayat 43. Surah Al-Araf ayat 43 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Araf kan.
Pasal apa sifat syurga ni, apa benda kita kena faham. Kalau nanti kan tak faham, kita sebut kafur ni kan dia bising kapur barus. Ustaz Adli ajar hari ni makan kapur barus dia kata. Nak kena bagi tahu, tak bagi tahu yang 43 Okay, dalam surah Al-A'raf 43 Allah Ta'ala nyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim ni ayat ni. Ayat 42 Allah Ta'ala kata walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak bertanggungan nyawa tu kecuali apa dia mampu. Kami suruh dia beriman, beramal soleh, tapi kena ingat yang kami taklifkan bukan luar kemampuan mereka. Jangan ada orang tu kata, bolehlah dia badan besar, bolehlah dia kuat, bolehlah dia bakar madu, jadi dia bolehlah beribadat, saya miskin. Tak ada. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Orang-orang yang buat kerja tadi, iman, amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga mereka akan kekal. Dan Allah kata apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut daripada hati mereka ni sebarang apa? Kedengkian. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah kaki mereka ni sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang memberi hidayah pada kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidak kami dapat hidayah kalau tidak kami diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ini konsep mana tak ada dengki dah. Dekat dunia ni tak ada dengki. Nampak kereta orang lagi besar dari kita, kan? Macam sekian kan. Dia paling jahat apa? Letak motor. Kita letak motor sebelah, orang tu letak motor lagi besar sebelah motor kita. Kita cakap kan? Cakap pakai motor lagi besar lagi. Okay. Jadi dunia saja. Akhirat tak ada dah. Dalam syurga nanti tidak ada. Walaupun memang dalam hadis Nabi kata jarak di antara satu tingkat syurga ke tingkat satu lagi seperti langit dan bumi. Bumi ke langit Mana antara bintang-bintang, maksudnya orang level ini nampak orang atas macam nampak bintang. Orang level ini nampak orang atas dia macam bintang-bintang. Tapi diorang tidak ada lagi rasa macam tadi dah. Dah hilang dah. Kalau tidak nanti manusia ni akan tidak ada kepuasan. Dan memang Allah Ta'ala janjikan syurga itu tempat kekal abadi. Yang tidak ada manusia tu nak berpindah daripadanya. Kaila yabghuna anha hewala, mereka tak nak berpindah daripada syurga. Jadi kena fahamkan balik pasal sebut kapur tu. Saya takut nanti kan ada salah faham. Ni kata kapur ustaz kan. Kami tak pernah makan kapur harus kata. Kalau baru gonyongkan mayat je. Tak. Ini kena faham betul Dia kata apa? Yatasarrafuna fiha haitsu sya'un wa aina sya'un. Mana mereka berperbuat melakukan padanya pada syurga tadi. Di mana saja mereka nak, di mana saja mereka nak, dan mana saja mereka inginkan. Okey, min kusurihim wa duwarihim wa majalisihim wa mahalihim, mana daripada istana-istana mereka, rumah-rumah mereka, tempat-tempat perhimpunan mereka ataupun kedudukan-kedudukan mereka. Wa tafjir, dan pemancaran air tadi, huwal inba, dia nabaa maksud dia mancut kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran dan surah Al-Isra ayat 90. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata pada Rasulullah SAW. Ini kisah orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah dahulu. Rasulullah SAW kata dia utusan Allah Ta'ala. Orang musyrikin minta buat magic, dan mereka berkata wa qalu, dan mereka berkata lan nu'mina laka, kami takkan sekali-kali beriman engkau Muhammad, hatta tafjurana minal ardi yambu'a, sehingga kau pancarkan untuk kami ni daripada tanah ni mata-mata air. Nampak mata-mata air. Al-Isra 90. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala nyatakan ayat lain dalam surah Kahfi ayat 33, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan daripada celah dua kebun orang berkenaan sungai. Ni kisah yang orang yang dapat kebun dua banyak harta kan. Baru kebun dia jadi mengalir sungai, maka Allah Ta'ala pancar tengah-tengah dia dengan mata air. Memang dengan sungai Qala Mujahid, berkata Mujahid, yufajjirunaha tafjira, mereka memancarkannya dengan pancaran, mereka keluar yufajjir, mereka pancarkan syurga tadi dengan pemancut. Maksudnya apa? Yaqudunaha haitsu sya'u, mereka bawa dia mata air tadi ke mana mereka nak. Saya kata tadi dia masuk dalam rumah pun dia nak minum kan, matahari keluar. Dia pergi sini pun matahari keluar. Maksudnya di mana saja mereka berada, mata air tu akan mengikuti mereka. Macam kita katalah, kita sekarang ni nak minum air air oren sangkis, kena pergi kedai sana. Tak boleh tunggu sini macam tiba-tiba ada. Faham tak? Ini faham yang kaedah tadi untuk mata air yang diberi minum untuk ahli syurga tadi, dia ikut ahli syurga tu pergi ke mana? Duduk dalam rumah ke, masuk istana ke, dia nak minum kat sini keluar, dia pergi sini keluar.
Itu maksud dia kata yufajjirunaha tafjira. Mereka memancarkan mata air tadi di mana saja mereka nak. Di mana saja. Okey, wa kadza qala Ikrimah, demikian dikatakan oleh Ikrimah, wa Qatadah, dan juga Qatadah kata macam tu. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, yusrifunaha haitsu sya'un, mereka mengalihkannya ke di mana saja mereka kehendaki. Mana mata air ni bukan mata air tetap. Mereka tu air mata air itu untuk mereka, untuk minuman mereka. Di mana saja mereka nak mereka boleh minum. Tak ada masalah. Tidak ada akan menjadi masalah untuk mereka. Kan kita kata kalau contoh macam kita pindah rumah, bila mata air kita tak ada dah, tak duduk situ. Faham? Itu tapi macam mana? Macam mana ustaz? Dah syurga. Jangan nak bayangkan dunia ni kena ada pipe. Kan depan tu bocor pipe, habis air kom dengan air habis. Okey. Kita sekarang ni benda tu tadi kemuliaan untuk ahli syurga. Tak kita dengar cerita apa? Wali Sembilan pergi pegang-pegang dinding tanah kemudian keluar mata air. Macam itulah contoh dia. Tapi itu kisah orang cerita. Yang ini untuk ahli syurga ni kemuliaan Al-Quran ceritakan. Mana mata air untuk minuman mereka tadi, di mana saja mereka pergi, mata air itu akan ikut mereka. Tak ada macam pergi sana, pergi ambil ikan air, tak payah. Dia duduk je, air itu akan memancar masuk dalam gelas-gelas mereka minum. Itu kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Bila nak makan ke, ulur tangan je, dia akan turun untuk dia ambil. Tak ada macam kata panjat lah pula, buat apa? buat pemetik buah ke, peram dulu ke, cari beras, peram dulu. Kan buah tak masak lagi, mengarut. Tak ada, dalam ekor syurga tak ada macam tu. Faham Itulah sifat atau kemuliaan. Maksudnya dia bertentangan macam orang-orang yang masuk neraka, untuk mereka ni rantai pasung dan juga api. Tapi untuk orang-orang yang beriman, diberikan minuman pada mereka ni, di mana saja mereka berada, minuman itu tersedia untuk mereka. Mereka minum, nak minum, air keluar, nak minum, air keluar. Itu dikatakan sebagai kemuliaan yang tak nak berikan pada mereka. Dan mereka ni, abrar ini, siapa sih? Apa mereka, sifat mereka? Allah Ta'ala kata dalam ayat berkenaan, yufuna bin nadri, yufuna bin nadri, mereka setia, mereka menunaikan bin nadri dengan nazar, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka bimbangkan hari. Orang abrar ni adalah orang yang menunaikan dia berjanji dengan nazar dia. Nazar ni adalah janji kita dengan Allah Ta'ala. Actually tak tahu bawah tu dia tulis ke tidak. Sebenarnya nazar ni adalah benda yang tak digalakkan. Tahu tak? Kan? Apa dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim, Umar bin Khattab anhu riwayatkan, dia kata, nahar Rasulullah anin nadri. Nabi SAW melarang daripada perbuatan bernazar. Bila dah nazar kena buatlah. Tapi kalau tak ada benda lagi jangan nazar. Dan Nabi kata dalam hadis tu Umar kata, Nabi kata ia tidak mengubah qada. Ia tak mengubah takdir. Takdir tak berubah dengan nazar. Bukan macam contoh macam nak lulus PSA. Ya Allah, kalau aku lulus PSA, aku puasa 2 minggu. Nak lulus ke tak lulus tak ada kaitan dengan puasa anda. Faham tak? Ni kadang orang kita ni dia ingat nazar tadi mengubah. Tak, nazar tak mengubah. Ia hanyalah, Nabi kata, perkara yang dikeluarkan daripada orang kedekut. Nak puasa kedekut, kan? Tunggu dapat barang pun nak puasa. Dah makan harta makan nikmat Allah Taala banyak dah. Banyak nikmat Allah kita pakai. Tapi nak beribadat, punyalah kedekut. Nak semain malam, tunggu lulus PSA. Kan? Kalau dah dapat kahwin ke, ya Allah kalau dapat kahwin, aku akan semayang malam. Punyalah kedekut. Tak dapat kahwin pun sebenarnya anda kena semayang malam. Kenapa tunggu dapat kahwin dulu? Kan kita hamba Allah Ta'ala apa? Kalau dapat kahwin baru jadi hamba Allah Ta'ala. Hamba makan nikmat Allah Ta'ala. Tak. Sekarang ni kita ada ni banyak. Sedar dahulu kan, benda ni banyak orang salah faham. Bila Al-Quran kata apa? La in syakartum la azidannakum, kan? Kalau kamu bersyukur aku akan tambah untuk kamu. Bukan tunggu datang baru. Syukur dengan apa yang ada. Syukur apa yang ada, masih ada lagi. Bukan syukur tunggu dapat seketul. Oh, la in syakartum la azidannakum. Bukan. Tu kesyukuran tu salah sebenarnya. Nak buat makan-makan lah, buat bila pun. Tiap-tiap hari kita makan nikmat Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari kita makan nikmat mata, nikmat pendengaran kita, penglihatan kita, kan, nikmat badan sihat kita. Kena demam tak datang kelas, kan, contohnya. Jadi kita dah secara tak langsung memang kita makan nikmat Allah Ta'ala tiap hari. Kenapa tunggu nak bersedekah, ibadat, tunggu dapat benda besar baru nak buat? Kan, kedekut tu Nabi kata, ia hanyalah, nazar ni hanyalah sesuatu yang dikeluarkan dengan nazar tadi daripada orang yang kedekut. Ada kedekut harta, atau kedekut apa? Perangai, sifat ni, tenaga dia. Nak puasa tunggu bayar dulu. Allah tak nak bagi, puasa. Kenapa? Kan? Sedangkan kita kata tak dapat barang tersebut pun, anda masih lagi berhutang Allah Ta'ala banyak. Kalau tak dapat benda tersebut, anda masih lagi berhutang Allah Ta'ala sebenarnya. Masih lagi hak-hak Allah Ta'ala anda tak tunaikan. Kenapa tunggu dapat barang baru nak buat? Itu sebenarnya nazar ni tak digalakkan. Tapi dah bernazar wajib tunai. Okey.
Yufuna bin nadhri, mereka menunaikan dengan nazar. Wa yakhafuna man kana syarruhu mustatira, dan mereka bimbangkan atau takutkan hari yang kejahatan atau keburukannya mustatira, meluas. Ai, maksud dia yata'abbaduna lillahi fima aujabahu alaihim min fi'li ta'ati wal wajibat bi asli syar'i. Mereka ini orang-orang yang abrar ni tadi, mereka mengabdikan diri kepada Allah. Yata'abbadun, beribadah kepada Allah Taala fima aujabahu alaihim, pada apa yang Allah Ta'ala wajibkan ia ke atas mereka, min fi'li ta'at, dari perbuatan-perbuatan ketaatan, al-wajibah, yang wajib, bi asli syar'in, dengan asal syarak. Mana first, diorang dekat diri Allah Ta'ala, ibadah Allah Ta'ala dengan benda-benda yang Allah Ta'ala perintah pada mereka. Second, kedua, wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqin nazri, dan apa yang mereka wajibkan ke atas diri mereka dengan cara nazar. Mana asal tak wajib, tapi jadi wajib sebab nazar. So nazar wajib. Bila kalau seorang tu bernazar, maka dia kena tunaikan. Dia hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masa haji ke, dah haji dah banyak kali, tapi kemudian nazar, ya Allah, kalau aku dapat sekian, aku nak pergi haji, dan itu adalah hutang. Kalau dia kata umrah macam tu juga, asal umrah ni hanya sunat, tapi dia dah umrah banyak kali dah, tapi bila kita sebut saja kata nak pergi umrah, kalau dapat sekian, dapat benda berkenaan, anda wajib tunaikan. Lulus periksa ke, puasa ke. Itu sebab bila kita sebut dalam ibadat, solat sunat, kita faham sunat, solat malam ataupun puasa sunat. Puasa sunat kan selain Ramadan, puasa Ramadan confirm wajib. Ataupun ibadat lain, sedekah sunat, dia boleh jadi wajib bila mana orang tu nazar. Sebab puasa wajib pada atas orang tu, dia ada beberapa bentuk. Wajib, contoh macam puasa Ramadan, tu wajib. Kemudian apa? Kafarah. Kalau dia ada kafarah kan, kalau dia masih nak bersama isteri dia, maka dia kena kafarah dia, maka jadi wajib, puasa wajib juga. Dan juga apa? Nazar. Nazar jadi wajib. Dan kalau ada seorang tu dah bernazar dan sebagainya, maka tersilap, nak patah balik, boleh reverse tak? Boleh reverse tak soalan? Angkat tangan. Dah nazar dah, ya Allah, kalau aku sekian. Lepas tu tak boleh buat. Okey. Boleh? Boleh? Macam mana? Sebab dalam Sahih Muslim, Nabi kata dalam hadis daripada Uqbah bin Amir daripada Rasulullah SAW, qala, baginda bersabda, kafaratun nadhri kafaratul yamin. Penebus bagi nazar adalah penebus bagi sumpah. So dalam Al-Quran berkenaan dengan sumpah tu kan, puasa 3 hari, atau beri makan 10 orang fakir miskin, atau bebas hamba, 3 benda berkenaan, atau tu, yang itu kalau orang tu bersumpah, dia tak boleh buat, maka dia batalkan sumpah tadi dengan cara salah satu 3 tadi, puasa 3 hari, atau bebas hamba, atau beri makan 10 orang fakir miskin, atau pakaian mereka. Itu untuk sumpah asalnya. Kadang-kadang mulut jahat kan, gaduh-gaduh dengan adik-beradik, demi Allah, dia kata, aku tak nak jejak kaki rumah kau, dia kata. Maka anda nak batalkan, kena batalkan. Tak boleh suka hati, macam langgar. Saya dah langgar. Langgar sumpah bukan langgar macam tu. Bila anda telah bersumpah, wajib batalkan sumpah berkenaan, panggil hanas. Dia kena hanas sumpah tadi, kena tebus balik. Dan itu untuk sumpah. Al-Quran dah datangkan dalam hadis Sahih Muslim ni, Nabi kata kalau kita bernazar pun macam tu juga. Kafarah untuk nazar adalah kafarah untuk sumpah. Kalau dah ternazar, reverse balik dengan apa? Cara batalkan dengan cara either bebaskan hamba, atau beri makan fakir miskin 10 orang ataupun pakaian mereka, atau berpuasa 3 hari. Bukan berturut-turut 3 hari je. Faham itu sebab kenapa tak digalakkan. Kadang-kadang orang kita suka nak nazar. Pasal dah terbiasa kan, orang ajar bayar nazar dekat kubur. Tapi benda tu betul. Zaman dahulu orang kita, even sampai sekarang, ada pulau-pulau tertentu dia kata lepas kambing, lepas ayam. Kan, saya kata tunjukkan kawan saya mana tempat tu, kena ambil kambing tu sembelih makan. Payah sangat. Lepas kambing kat kubur wali lah, kubur panglima hitam lah sebagainya. Kan, dia lepaskan atas alasan kononnya dia punya niat dia pergi situ kan. Ini di India masih lagi sampai sekarang. Pergi ke sana, wahai tuan dan sebagainya, anak saya sakit, kalau saya sekian, saya akan sekian. Dia kat kubur orang berkenaan. Lepas tu bila orang tu dapat anak dia sihat, dia pun bagilah sedekah dan sebagainya. Salah. Sebab Nabi tu yang kata apa? Dalam hadis yang kita sebut tadi kan, dia kadang masalah juga. Dia dah moden macam ni, boleh lah kita nak suruh kan, tunjuk. Okey. Dalam Bukhari Muslim lah, dalam Bukhari
dalam dalam Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Umar, nahan Nabi SAW, telah melarang Nabi SAW, anin nadri, daripada buatan bernazar. Mana jangan suka bernazar sangat. Pasal banyak orang bernazar, dia ingat nazar tadi boleh mengubah takdir. Wa qala, dan baginda bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Sebenarnya ia, nazar tadi, tidak menolak apa-apa. Tidak menolak macam nak kena bala, elak, tak ada. Nak elakkan bala, bersedekah banyak istighfar, banyakkan doa kepada Allah Taala. Nazar tak mesti. Pasal Allah Taala dia Maha Kaya. Dia bukan perlukan macam payment, tahu payment. Kau buat sekian, aku bagi sekian. Dekat payment kan. Ya Allah, kalau kau kita korbankan sini, Allah Taala bagi sekian. Tak ada. Allah Taala tak buat macam tu. Dia bukan Tuhan yang perlukan pada pengorbanan macam tu. Bahkan dia Maha Kaya, memberikan pada kita apa saja yang kita minta tanpa sebarang ganti timbal balas. Dia Maha Kaya daripada menerima benda berkenaan. Bahkan salah faham manusia yang menyebabkan diorang ingat doa tak makbul sebab tak buat nazar. Kan? Dia menazar, bayar nazar. Tapi hanyalah yustakhraju bihi, dikeluarkan dengannya, dengan nazar tadi, minal bakhil, daripada seorang yang kedekut. Macam saya kata tadi, harta ataupun tenaga. Untuk berpuasa kena bayar dulu. Hadis Bukhari 6608. Hadis Bukhari 6608 Muslim pun ada lafaz yang lain-lain. Tapi secara tak langsung memang tak dibenarkan. Tapi orang kita suka sangat nak bernazar. Kenapa tak tahu. Tapi saya perasan benda tu ada kaitan dengan Hinduism. Orang India sampai sekarang masih lagi dia macam tu, dia bayar niat. Macam dekat tokong bayar sekian. Macam orang Cina dan India, bila letak makanan dekat benda tu, tahu tak kenapa? Abang saya pernah buat sekali. Dia kacau orang India suka pergi kuil. Jadi dia tanya dengan India tu, kau buat apa? Dia kata pergi sekian. Kau bagi apa? Dia kata bagi benda, bagi makanan dan sebagainya, manisan. Sebab apa? Dia kata kita bagi makan pada benda tu, nanti dia dibayarkan pada kita balik. Dia kata. Lepas tu abang saya cakap, dia kata kalau ada orang tak kerti cek makan sendiri, apa sebab kau kena makan pada dia? Kan? Benda tu tak kerti cek makan sendiri, kenapa dia boleh makan bagi kita pula? Lepas tu India tu kata, betul lah, saya pun sama fikir. Dia begini atas kat kuil tu, dia bebel dekat Sami tu. Datuk Sami tu turun bawah. Lu cakap apa pada kita orang punya orang, dia kata. Dengan abang saya. Abang saya kata betul tak? Benda tu salah kan? Abang saya kata dia, Sami tu turun bawah. Cari abang saya. Pasal abang saya cakap yang tu. Tak betul, apa itu betul. Kan? Nak kau kena bagi makan pada dia, baru dia bagi makan pada kau. Masalah sekarang ni dia nak bagi makan. Jadi dia dapat mana? Dia nak bergerak, jalan tak boleh, tiba-tiba kita bagi makan pada dia. Kena bagi barang dulu. So actually benda macam ni, salah faham. Allah tak perlukan. Tak perlu pada nazar. Anda nakkan satu perkara, doa, bangun sepertiga akhir malam. Ni tak nak bangun. Kan? Bangun celik mata tengok cerita Korea. Cerita Korea. Apa hal? Kan? Tak ada mungkin lain. Kita kata secara tak langsung gunakan waktu berkenaan. Sepertiga akhir malam tadi yang Nabi galakkan, Nabi suruh bangun berdoa. Bangun. Tapi tak nak duk tunggu kan. Pergi outsource tahu outsource. Nak doa-doa suruh ustaz doakan. Kemudian jumpa kan. Dia outsource lah. Kan sendiri tak nak buat, bagi outsource kat orang. Ada bayar tak ada bayar. Kita dengan Allah Ta'ala putus. Link tak ada lah. Tak ada link dah. Semua kita pergi sini. Outsource. Kan? Mula kontrak kan? Subkontrak kan? Subkon. Dapat kontrak dia kontrak salah lagi. Dia subkon lagi. Dia subkon. Orang tu kadang bukan Islam, dia minta orang macam tu. Salah. Yang minta pada orang mati apa lagi? Kan? Biar kubur minta dan sebagainya. Ada terjadi benda macam ni. So di sini kita katakan jaga betul. Memang sifat tunaikan nazar itu sifat orang yang beriman. Namun begitu bernazar itu bukan benda digalakkan. Bukan digalakkan. Kalau dah ternazar dan proceed, laksanakan. Okay, macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, bersiapa bernazar untuk mentaati Allah Taala, taatilah Allah Taala. Maksudnya bernazar untuk buat maksiat, jangan buat maksiat kepada Allah Taala. Okay, baik dia kata apa? Maksud dia orang-orang yang abrar tadi mendekat beribadat kepada Allah Taala dengan apa yang diwajibkan olehnya ke atas mereka daripada perbuatan-perbuatan ketaatan yang wajib dengan asal syarak ataupun wama aujabuhu, dan apa yang mereka wajibkan ia ala anfusihim, ke atas diri mereka, bitariqin nadhri, dengan jalan nazar. Actually para anbiya sendiri pun ada yang bernazar. Contoh macam Nabi Yaqub alaihissalam. Ayub ada. Yaqub, yang kisah yang paling direct dalam Quran adalah kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Bila Allah Ta'ala kata kullu ta'ami kana halal li bani Israel, semua makanan asalnya halal untuk Bani Israel, illa kecuali ma harrama Israelu ala nafsih, apa yang Israel itu Yaqub harrama ala nafsih, dia haram ke atas diri dia. Maka para ulama nyatakan bahawa datang daripada nas yang sabit bahawa dia dahulu Yaqub alaihissalam dia sakit, kena nazar kalau dia sihat dia tak nak makan makanan paling dia suka, dia tak nak minum minuman paling dia suka. Makanan paling suka adalah daging unta, minum suka pada susu unta.
So jadi lepas dia sihat dia tak makan dah. So dia atas Bani Israil, bukan atas dia je, atas anak-anak dia sekali. Betul Allah kata kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Masalah nak buka sana payah, buka sini jap. Kullu ta'am kana halal li Bani Israil. Dia paling tak best kalau kita tahu ayat tak tahu surah mana. Halal li Bani. Okey, surah Al-Imran ayat 93. Al-Imran 93. Al-Imran 93. Jadi mana maksud dia? Asalnya halal. Kullu ta'am kana halal. Semua makanan asalnya adalah halal li Bani Israil, untuk Bani Israil, anak-anak Yakub. Illa except ma harama Israilu ala nafsi, apa yang Israel itu Yakub haramkan kat atas diri sendiri. Memang ada para anbiya dahulu buat nazar, tapi lepas macam kita katalah syariat Muhammad SAW paling sempurna. Apa yang datang dari syariat Muhammad SAW itu keputusan akhir. Keputusan akhir bagi segala-galanya. So jangan cari ada alternatif lain. Pasal bila Nabi kata jangan galakkan, dia tak galakkan. Dah buat nazar, tunaikan. Tapi tak bernazar, jangan nazar. Jangan nazar. Jangan latih diri kita dengan bernazar. Kita tahu Allah Ta'ala ni maha kaya daripada apa? Disogok-sogok dengan apa amalan kita. Kita solat atau kita puasa 2 bulan ke 2 minggu tu, kaya sangat ke kita? Apa? Besar sangat nilai puasa kita? Di sisi Allah Ta'ala tak besar pun. Kan bahkan ada orang lagi takwa dari kita dalam ibadat Allah Ta'ala. Kadang mungkin Allah Ta'ala tak berikan apa dia minta pun. Allah Ta'ala tangguhkan untuk simpan akhirat. Kita ni beri nak semua kat dunia. Kan, ya Allah kalau aku lupa esok aku sekian. Ya Allah kalau aku dapat kahwin aku sekian. Ya Allah kalau sekian aku kesian. Semua habis. Jadi tak dibenarkan. Jangan biasakan diri anda kuat bernazar. Kalau siapa bapak kita suka bernazar, cakap dengan dia jangan buat. Jangan galakkan. Pasal kita tak perlukan bernazar tadi untuk mendapatkan apa pemakbulan Allah Taala. Dan bahkan pemakbulan doa tadi macam kita terangkan, kalau Allah tangguhkan tak beri kat dunia pun, akhirat kita dapat lebih baik daripada kita dapat kat dunia. Kan minta duit RM1,000 kat dunia. Ya Allah aku nak RM1,000. Allah Taala tak bagi. Tangguhkan sampai ke akhirat, Allah Taala jadikan benda syafaat di hari akhirat nanti. Mana untung? Untung akhirat lah. RM1,000 kat Malaysia, kat dunia ni sekarang, kalau duduk KL ni habis kejap je. Habis dah, dekat seminggu habis, tak ada dah tinggal. Jadi kalau dekat, tapi kat akhirat tak, dikekal. Kekal abadi, tidak akan musnah dan binasa. So kena jaga yang sana dahulu, bukan sini. Sana kalau sini dapat sikit, alhamdulillah. Dapat banyak pun alhamdulillah, tak ada masalah. Jangan kita silap faham Baik. Dia kata apa? Rawa Malik. Kita mereka Imam Malik. Okay. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baginda bersabda, man nadhara an yuti Allah, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka taatilah dia. Kan maksudnya dengan kita bernazar untuk mentaati Allah dengan puasa atau solat sunat atau ibadat-ibadat umrah ke, haji ke, zikir ke, bersedekah ke dan sebagainya, anything. Kita bernazar dengan benda-benda ketaatan, maka taati Allah Ta'ala dengan benda-benda berkenaan. Maksudnya laksanakanlah. Go on, proceed. Because actually itu antara sifat orang bertakwa. Pasal itu janji dengan Allah. Janji dengan manusia kita tunai, janji dengan Allah Ta'ala lagilah kena. Maka tu yang bila kita kata apa, bila seorang wanita jumpa Rasulullah SAW yang kata tentang apa hutang bapak dia nazar nak pergi haji dan sebagainya, nazar. Tu yang Nabi kata, bukan kan ayat dia kalau sekiranya hutang orang kena bayar ke tidak, dia kata apa? Ya, maka hutang Allah Ta'ala lebih layak dibayar. Dengan syarat tersebutlah, dengan pasal apa? Dia bernazar. Nazar, puasa atau haji, tak salah saya. Dia dua Maksud dia wanita tadi atau lelaki tadi jumpa Rasulullah, dia kata bapak dia atau mak dia tu telah bernazar untuk satu ibadat. Dan Nabi kata dengan dia, hutang Allah Ta'ala, kalau hutang manusia macam mana? Kena bayar tak? Dia kata kena. Maka hutang dengan Allah lebih layak dibayar. Pasal nazar ni adalah hutang dengan Allah. Hutang kita dengan Allah. Allah Ta'ala terima. Itu sebab kenapa dalam konteks ibadah ini, ambil benda yang anda mampu. Jangan buat benda over limit. Macam ayat tadi kan dia kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab kadang-kadang manusia ni dia salah faham. Dia ingat makin berat, makin susah dan makin Allah Ta'ala sayang. Salah. Allah Ta'ala tak pernah buat macam tu. Bahkan bila Nabi SAW pernah tegur, bila seorang wanita, nama dia Bintu Nawiyat. Dalam hadis sebut nama dia macam tu. Dia ni diikat tocang kepala dia. Kemudian dia berzikir dan sebagainya. Dia tersengguk je, dia bangun solat. Allahu Akbar. Kemudian dia duduk diam balik. Kemudian tersengguk. Tertarik je rambut dia, dia bangun solat. Tertarik je balik, dia bangun solat. So last kali, in the end, kisah ni dah sampai kepada orang ramai. Aisyah riwayatkan hadis ni. Lalu Aisyah bila sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Khudhu minal a'mal ma tutiqun. Ambillah daripada amal-amal ni apa yang kamu mampu.
Apakah mampu? 2 rakaat cukup. Tidurlah. Saya 2 rakaat je. Silakan. Saya boleh baca Qul Allah je. Silakan. Tak ada masalah. Saya puasa sebulan 3 hari je. Silakan. Silakan. Kan? Ni tak mula-mula puasa lagi. Kan? Dah masuk Syaban dah. Ni dah separuh ni masuk Syaban, nanti baru kelam kabut. Nak puasa. Sekarang mula. Ni masalah betul lah. Bukan orang sini tempat lain. Geram kadang. Tak, kadang-kadang betul. Kadang-kadang dia kelakarnya. Time minggu-minggu ni lah sibuk. Ada bawa kek lah. Ada ajak makan lah. Minggu ni, saya sampai tadi ada akak seorang tu buat kek. Saya kata, ni minggu-minggu bulan Syaban. Saya kata, Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Tak seperti bulan-bulan lain. Yang Nabi kata, itu adalah bulan yang dilupakan. Surah Nasa'i. Itu adalah bulan yang dilupakan di antara Rajab dengan Ramadan. Dalamnya diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Aku nak kalau boleh amalanku diangkat dan aku berpuasa. So, banyakkanlah berpuasa. Ni tak nak buat kan? Pelik sungguh, aku tak faham. Belajar sunnah lagi tinggal. Kan? Yang buat bid'ah tu ya sungguhlah 3 bulan sikit dibantai. Rajab, Syaban, Ramadan dibantai terus, lagi masalah. Ini yang belajar sunnah ni ikutlah. Buatlah. Kan Nabi ni adalah contoh kita yang terbaik. So mendekat diri Allah Ta'ala dengan cara Rasulullah SAW. Kan? Fattabi'uni, ikutlah aku. Ikutlah Rasulullah SAW. Macam surah Al-Imran ayat ke-31 nyatakan. Kejar. Ni berapa hari baru mula kan Syaban ni, mula puasa. Kira pengantin baru pun kena puasa banyak-banyak. Kan? Mana maksud dia, puasalah, banyakkan berpuasa. Ini adalah di antara waktu-waktu yang digalakkan. Tak faham? Kan dah separuh Syaban nanti mula puasa. Dalam hadis Nabi kata, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Bila bulan Syaban dah jadi separuh, janganlah pula mulakan puasa. Dia bantai melantak nak puasa time lepas tu. Dia pun, Syaban dah habis, baru saya pun nak puasa. Janganlah. Start dari awal ni kalau boleh. Banyakkan puasa, selang sehari ke, 2 hari sekali, 2 hari sekali puasa ke, kan? Buka 2 hari, puasa sehari. Ambil banyakkan. Perbanyakkan puasa dalam bulan ini. Bagi persiapan dalam bulan Ramadan nanti kita masuk-masuk relax. Dan kita bukan setakat itu, tapi kerana galakkan Nabi, kerana bulan ini bulan amalan diangkat untuk tahunan. So ambil lah, kan? Ni bukan marah, ni bagi tahu. So kata ustaz ni suka marah. Okey, baik. Wa man nadhara an ya'si Allah. Dan barang siapa bernazar untuk apa? Membuat maksiat, menderhaka kepada Allah Taala. Contoh macam, ya Allah kalau aku dah sekian aku pukul orang tu. Ya Allah kalau sekian aku sekian. Tak ada. Yang apa-apa berbentuk nazar yang maksiat kepada Allah Taala, fala ya'sihi, maka janganlah kamu buat maksiat kepadanya. Para ulama bercanggah pendapat, adakah dia perlu batalkan dengan pembatal-pembatal sumpah ataupun tidak? Jumhur para ulama kata kena batalkan sumpah, batalkan dengan apa? Dengan aida puasa 3 hari. Paling ringan puasa 3 hari lah. Paling ringan. Kan bagi makan sebelum fakir miskin tak dan cari tak ada masa, sibuk, tak ada dan masa. Nak bebaskan hamba, tak ada duit nak bayar Guantanamo. Tak, tahu dah Guantanamo. Dia kalau orang kata tak ada hamba zaman sekarang, salah. Pasal orang-orang yang hamba dalam Islam ni adalah tawanan perang. Sekarang dia kata diorang bawa tawanan Amerika Syarikat tu, itu kalau kita boleh bayar. Bahkan memang ada orang lepas sebab bayar. Amerika Syarikat tak ada duit. Sekarang ni ekonomi dia masalah. Dia bagi. Minggu ni kan. Siapa nak beli barang kat eBay, beli minggu ni. Duit Amerika jatuh. Baik. Ada iklan lah. Rawahul Bukhari. Dia kata Imam Bukhari hadis ni min hadis Malik. Daripada Malik bin Anas riwayat daripada hadis Malik bin Anas Bukhari hadis nombor 6696 6700. Okey. Baik. Kemudian disambung lagi. Wa yatrukuna al-muharramat allati nahahum anha khifata min su'il hisab yaumil ma'ad. Dan mereka orang-orang abrar ini yatrukuna al-muharramat, mereka meninggalkan perkara-perkara haram. Allati nahahum anha, yang dia Allah Taala larang mereka anha daripadanya. Khifata, mereka tinggalkan apa? Khifata, bimbangkan, min su'il hisab, daripada buruknya penghisaban atau pembalasan yaumul ma'ad, pada hari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab nama, bukan sebab pangkat macam kita kata itulah. Kena rasa, kena tahu bahawa bimbangkan hari berkenaan, takutkan azab Allah Ta'ala, maka tinggalkan benda haram. Jadi kadang-kadang benda ni banyak masyarakat kita ni agak kurang sikit. Masyarakat Badui Yaman ada. Yang kan cerita kan, telefon hilang, tinggal. Bila kawan saya kata apa? Dengan naik teksi. Tinggal, kawan saya kata, satu je. Kata tak apa jumpa Allah Ta'ala. Datang balik hantar. Kita ni tak ada dah, dapat curi tu terus buang. Orang tu yang dapat curi telefon tu, terus dia buang straight SIM card. Dia tak nak harap ni, kita kata, dia angkat telefon tu, kawan saya telefon. Teksi ni muka orang Arab serupa. Tak kenal pun dia datang mana. Kalau dia lari pun kita tak jumpa. Tapi bila kawan telefon, cakap dengan dia, dia kata apa? Ni telefon aku first. Dia cakap, ni telefon aku. Tapi kawan dia kata, tak apalah, kita jumpa Allah Ta'ala nanti. Terus datang balik hantar. Datang balik. Tak ada report polis, tak ada apa. Datang balik hantar.
Ini kerana apa? Kita takutkan akhirat. Kadang-kadang badui kita tengok macam selekeh. Kan? Dia benar selekehnya badui ni. Tapi takut Allah Ta'ala. Pagi kita sebut kat sana, kalau tuan-tuan sekalian, kalau orang pergi jalan dan sebagainya, bila budak-budak muda nak macam tu, kita kata ittaqillah. Ittaqillah. Orang tinggalkan. Tak ada macam tengok anak-anak perempuan orang dia tengok terus. Tak ada. Kita sebut ittaqillah, dia diam. Kita kat sini ittaqillah lawan pula. Siap ustaz kena pukul orang pula kata, kan? Kita tegur orang kan, jangan buat dia cakap banyak lagi. Kan? Tapi di sana tak, cakap ittaqillah, takut akan murah Ta'ala. Terus tinggal. Dia takutkan bimbang hari akhirat tadi. Kalau ikut sebut, apa siapa kacau pun. Kita bukan nak report, kita orang luar. Untuk jaga akhlak diorang, bukan kerja kita. Tapi itu sebagai kata, orang-orang abrar ni adalah orang yang tinggalkan perkara-perkara haram yang dilarang ke atas mereka. Dengan apa? Takutkan, bimbangkan daripada buruknya hisab pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Wa huwal yaumul ladzi syarruhu mustatir. Yang ia adalah hari yang dikatakan hari kembali kepada Allah Ta'ala tadi. Hari yang di mana kejahatan atau keburukan tu apa? Meluas. Berserakan. Ai muntashir. Berserakan, tersebar. Meliputi. Alan nasi, ke atas seluruh manusia. Illa man rahimallah. Man rahimallahu. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belas pada dia, maka Allah Ta'ala lindungi dia. Ada golongan Allah Ta'ala berikan perlindungan dengan payungan dia. Tak ada payungan Allah Ta'ala 7 golongan. Ada orang Allah Ta'ala berikan pakaian. Ada orang Allah Ta'ala lindung mereka. Ada. Tapi kita kata kita nak kejar benda-benda, kejarlah dari sekarang. Kan kita nakkan kebaikan tu, kejar dari sekarang. Bukan daripada tunggu sana. Tak ada kat sana, tak ada bargain dah. Tak ada macam tawar menawar kan. Bawa duit siap-siap nak bayar, tak ada. Dan ini tak ada kat kredit pun tak jalan. Tak ada kat kredit kan, nak swipe. Orang kan, dia kata nak pergi ke satu tempat. Zaman kita sekarang ni macam kerana dah terbiasa dengan mudah pakai kad kredit. Maksud tak? Kita bila nak pergi tu kan, buat calculation, tak apa, buat sikit je. So apa? Sampai sana tak cukup, kita swipe. Tapi kat akhirat tak ada swipe-swipe, tahu tak? Tak cukup-cukup je. Tak cukup ni. Nak swipe mana? Tak ada swipe dah. Tak ada ATM cucuk-cucuk pula keluar balik duit. Untuk apa? Untuk amalan, untuk bayar balik. Tak ada dah. Itu sebab kenapa persiapan dari sekarang. Bukan tunggu untuk sampai sana baru nak perbaiki. Tu ada orang angkat tangan saya tu apa? Akak tanya tu kan? Tak boleh upgrade. Upgrade kan? Contoh macam, yelah macam kita kat dunia ni kan ada. Duduk dah tingkat ni, nak upgrade tingkat satu lagi. Sana tak ada dah. Tidak ada sana. Kalau ni kata ada syafaat, yes, kita lepas. Kalau tak ada syafaat, pertolongan Allah Ta'ala untuk kita, maka tak ada dah. Ya? Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, fashian. Fashian maksudnya berserakan lah. Meluas. Maksud dia. Mustatir tu maksud dia meluas, tersebar, fashi, fashian. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, istatara wallahu syarra dzalika yaum hatta mala'al samawati wal ard. Istatara mana meluasi, meliputi, meratai. Wallah, demi Allah, syarra dzalika yaum, keburukan hari berkenaan, hatta sehingga mala'as samawati wal ard, dia meliputi langit dan juga bumi. Langit akan pecah, bumi akan retak, gunung berterbangan. Tak ada benda yang baik. Semua sekali ketika waktu berkenaan, semua manusia nafsi-nafsi. Hari di mana budak kecil pun akan beruban. Mana hari berkenaan. Mana kita kata semua orang akan menyesal. Baik yang mukmin, baik yang kafir. Yang mukmin akan menyesal, kata kenapalah tak buat baik banyak lagi. Ketika itulah, dah masuk syurga nanti lain cerita. Ketika itu. Yang kafir pula, alamak kenapa aku tak beriman. Yang ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baik kalau aku ambil untuk dengan bersama Rasul ni, satu jalan aku pilih hari tu. Alangkah baiknya. Tapi tak guna dah. Tak berguna lagi. Ini kena faham. Ini bahaya pada hari berkenaan. Yang kata sifat orang abrar ini, mereka takutkan hari di mana dia kembali pada Allah Ta'ala. Yang kena keburukan hari berkenaan amat meluas. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, wa minhu qawluhum istatara as-sada'u fi zujajati wastatala. Istatara mana meluas, merebak. Kan kalau kita as-sada' retak fi zujajah, pada kaca, pada gelas, wastatala ni memanjang. Bila nampak pecah kan gitu kan. Makin banyak retak dia, macam tu, macam dia meluasi. Itu dinamakan istatara, penggunaan bahasa Arab. Dia kata mustatira maksud dia meluas, merebak, tidak ada tempat yang tak kena. Semua kena, tak ada siapa tempat menyorok. Tapi sekarang ni boleh nyorok kan, duduk sini, duduk bawah tanah. Dulu dah buat. Sekarang akhirat nanti tidak ada. Semua ahli kubur nanti tak ada siapa boleh menanti-nanti kata tak nak keluar. Tak nak keluar, tak ada. Datang lempang ni malaikat tak pasal. Memang semua manusia yang keluar. Nak atau tidak, semua akan bangun, akan bangkit dan berjalan ke sana. Yang merangkak dengan muka. Dia nak ke tak nak, tapi dia akan merangkak dengan muka dia. Dia mengesut dengan muka dia, mengesel-gesel dengan muka dia untuk sampai ke mahsyar. Dia nak atau tidak, pasal dia tak ada kun fayakun kat atas diri dia. Nak ke tidak, dia akan bergerak macam tu, macam cacing.
mengesot-ngesot dengan muka dia, yang merangkak-merangkak, yang mengesot-ngesot, yang dengan muka berjalan dengan muka. Bayang berjalan dengan muka, payah sungguh. Try balik rumah berlatih, kan? Memang payah, kan? Ibu buat jangan buatlah, tapi saya kata kalau nak buat tu payah, kan? Duk pakai dagu, duk ngesot-ngesot, payah, kan? Kita kata tapi di sana nanti bila Allah Taala katakan ia akan berlaku, tak ada siapa boleh lari. Meluasi semua sekali keburukan berkenaan. Okey, itu yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu lagi. Ini sifat orang abrar ni, yang syurga untuk mereka ni dengan sifat tadi, mata air tu pergi ke mana pakai ikut. Okey, apa lagi sifat dia? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan memberi makan makanan ala hubbihi, di atas kesukaannya. Okey, suka ni dua meaning. Pasal kalau kita balik dari surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala kata laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukanlah baik itu kamu menghadap timur atau barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Yang tu ayat tersebut meaning dia adalah meaning, maksud orang tu bagi harta dalam keadaan dia rasa sayang harta tadi. Daripada sini ada tafsiran lain menunjukkan bahawa maksud dia qila, dikatakan ala hubbillahi ta'ala, dia berikan harta tadi di atas sebab apa? Cintakan Allah. Ini meaning lain lah. Meaning lain yang tak sama dengan surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, dia akan datangkan dengan maksud dia berikan harta walaupun dia sayang. Jadi bawah ni ada meaning tu berkenaan. Ada meaning berkenaan. Mana kita tengah sayang benda tu, kita bagi. Bukan tengah tak suka. Banyak orang dah tak suka kan, dah muak. Cemuh dah makan kan kat dunia ni. Ambil lah. Kan kita ada Maggi. Kan Maggi kalau kita masak, kan sebungkus kan kita makan seorang. Kan kita tu lepas tu datang orang kita cuma. Kalau budak asrama tu tak senonoh. Ada sebab tu geludah Maggi dia. Tu dah seorang tu habis tu ludah lah dia makan. Dia tak senonoh. Tapi cerita sini, maksud dia kita akan bagi dalam keadaan kita dah loya, tak nak makan, ambil lah sikit. Nak, dia kata. Tapi kalau tengah nak, kita nak bagi tak? Itu meaning yang dia kata hubbihi tu. Walaupun dia sayang. Wa ja'alud dhamir aidan ila Allah, dan mereka jadikan dalam tapi dalam ayat ni lain. Dia kata wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan ala hubbi, di atas kecintaannya. Nya balik pada Allah Taala. Ja'alud dhamir, mereka jadikan dhamir itu kata ganti nama. Hi tu. Hubbihi tu aidan ila Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tersiak alaih kerana petunjuk ayat kepada itu. Dia kata wal azhar, tapi yang zahirnya macam disebut Ibn Katsir, itu meaning yang sama dengan surah Al-Baqarah. Yang ada ayat yang berkenaan dengan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib tu adalah wal azhar, dan nyatanya anna dhamira, bahawa dhamir tu kata ganti nama hi tu ala hubbihi, di atas kecintaan padanya. Nya apa? Allah ke? Okey. Di sini kata tak, yang zahirnya adalah aidun ila ala ta'am, kembali kepada makanan. Mana mereka berikan makanan dalam keadaan mereka sayangkan makanan tu itu. Maksud dia. Okey, ai yut'imuna at-ta'am, mereka beri makan makanan fi hali mahabbatihim wa syahwatihim lahu, dalam keadaan mereka, kecintaan mereka dan keinginan mereka kepada harta atau makanan berkenaan. Dia nak sangat, tapi dia kerana apa, ingatkan akhirat, dia bagi walaupun dia masih lagi sayang. Itu maksud dia. Kan dia kadang-kadang ada orang dia kan raya itu, kalau raya siapa-siapa rajin kan. Ini cara orang Arab lah, kalau kita hari raya diorang suka sembelih binatang kat rumah diorang. Sembelih lembu, kambing ke dan sebagainya, makanlah. Makan anak beranak hari pertama. Kalau duduk paling best duduk raya, kalau raya kat tanah Arab, pergi rumah anak ketua kabilah. Oh best. Hari pertama kita duduk kan, pagi raya sembahyang raya. Lepas tu kemudian pergi depan rumah ketua kabilah, diorang menyasyik kat situ. Ketua kabilah yang tak ada, duduk bini nombor satu. Duduk kat tempat lain, tapi bini ni satu bini lagi, dia duduk bini satu lagi, tapi rumah tu masih rumah ketua kabilah, ada anak dia lah dengan isteri dia dan sebagainya. Tapi kita datang jadi tetamu situ, lepas sembahyang raya pergi ke situ, diorang pun menyasyik dekat situ. Lepas tu dia pilih satu target dekat atas bukit, dia tembak-tembak ramai. Lepas tu naik atas rumah, dia ada khadam diorang sembelih kambing seekor. Dia kambing, dia sembelih kambing, dan dia ambil keluarkan. Kita sambil tengok atas, dia kata tolong, dia tayar tolong, diam, tunggu, main chess. Lepas tu lepas habis masak kan, dia goreng tu. Jadi kita orang tu tengah lapar lagi, tapi hati dah hantar dalam masuk rumah. Orang dapur masak hantar ke depan makan. Okay. Tengah hari kan makan kambing sama, nasi. Kemudian malam kan makan. Hari ketiga habis kambing tu, dia sembelih seekor lagi. Sembelih seekor lagi. Tu seronok lah. Tapi itulah kita kata, kadang-kadang bila kita sembelih kan, kata kita sembelih, digalakkan kita supaya sebar-sebarkanlah.
daging tu bagi jiran kita sikit, kalau masak bagi sikit. Tapi orang kita lepas dah masak kan, ataupun daging tu kan, bila nak agih-agih kan, kita akan bagi benda kita sayang. Yang tulang-tulang banyak ni, ni bagi kat sini. Ni bagi kat sekian. Yang daging itu kita, ni kita punya. Tak boleh lah macam tu. Janganlah buat macam tu, tak elok. Kita patutnya nak bersedekah benda yang kita sayang. Yang sedekah benda tak suka. Nak tak suka, tak ada apa, tulang bagi orang. Sedap, ambil. Kan? Jangan. Itu dia kata kat sini tu apa? Qalahu Mujahid, pendapat ni, mereka beri makan makanan dalam keadaan mereka sayangkan. Dalam keadaan sayang mereka dan juga keinginan mereka kepada makanan berkenaan. Qalahu Mujahid, dikatakan oleh Mujahid. Wa Muqatil bin Hayyan, wa ikhtarahu Ibn Jarir, dan dipilih pendapat ini oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dia sama kakaulihi seperti firman Allah Taala, wa atal mala ala hubbihi. Surah Al-Baqarah ayat 177 yang saya sebut tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu tu. Apa ayat kata? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib tu. Ayat ni 177 surah Al-Baqarah. Wa atal mala ala hubbihi, dan mereka memberikan harta dalam keadaan apa? Mereka sayangkan harta tadi. Wa kakaulihi, dan dia sama seperti firman Allah Taala dalam Quran, dalam surah Al-Imran ayat 92. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra, tidak sekali-kali kamu akan mencapai apa? Kebaikan. Hatta, sehingga tunfiqu, kamu infakkan, kamu belanjakan, kamu sedekahkan, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang. Itu cerita tu. Dia ada kes dekat Yaman. Khatib Jumaat, rumah dia sebelah. Biasa dia khatib masjid ni, dia akan letak rumah sebelah masjid. Ni orang Yaman cerita. Orang Yaman cerita. Jadi saya terjemahkan ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dia kalau sebutkan tak faham. Okay. Jadi khatib ni dia berkhutbah. Jadi bini dia dengar sebelah masjid kan. Dia pun baca Al-Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan dengan gaya dia sebagainya. Dia kata tuan-tuan sekalian takkan ni. Mana maksud dia khutbah dia kandungan dia tu, infakkan benda kita sayang. Bini dia dekat rumah dengar. Lepas tu tiba-tiba dia balik. Lepas ada khutbah dan salam dia baguslah tuan imam kerana khatib sedap khutbah kan. Dia balik di rumah kan. Dia baru beli makanan. Dia suruh bini dia masak makanan yang dia suka. Contoh kalau kita kat Malaysia ni kan, katakan ada orang tu suka makan apa? Ikan apa, telur ikan duri tu. Kan? Beli banyak semua. Beli balik, tak ada. Tanya dengan bini dia. Bini kata mana makanan aku beli barang dia nak makan benda tu. Dia suka kambing, so bini dia masak. Tapi bini dia pergi sedekah kat orang. Dia kata, mana? Lepas tu dia kata, mana pergi? Bini dia kata, sedekahkan dah. Dia kata, kenapa? Dia kata dengan bini dia kata, tadi abang khutbah kata infakkan daripada apa yang kita sayang. Dan ini yang benda abang sayang. Saya infakkan lah, dia kata. Lepas tu dia kata apa? Itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Ya, tapi kisah model apa? Dia kata model cerita ni kadang-kadang jangan cakap lah kan. Kita kata benda ni payah. Kan time tak kena pada kita susah kan. Tapi benda ni sebenar betul. Kalau dia kata seorang manusia tu nak infak, dia memang takkan dapat rasa nilai infak dia tadi kecuali benda tu kita tengah dia sayang. Baru dia rasa nilai, mana iman dia akan naik ketika itu. Maksudnya dia berlepas daripada benda berkenaan ketika mana dia masih lagi sayang. Dan wafi sahih, dalam kitab sahih Sahih Muslim, lafaz ni, afdalus sadaqah. Mana bila Nabi dikatakan oleh para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Sedekah apakah paling afdal? Sedekah apakah yang paling afdal? Nabi kata, afdalus sadaqah, sedekah paling afdal. Anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kamu sihat, bukan sakit. Sebab orang biasa sakit nak mati, ambillah semua harta aku tak kisah dah. Ataupun dia tak larat nak makan dah kan, dia tak nak makan kan, dia ambil je tak ni kan, dia ambillah tak kisahlah, ambil kan. Itu keadaan sahih sihat. Syahih, kedekut. Mana sedekah paling afdal adalah diberikan ketika kamu sedang sihat, kedekut. Sihat dan kedekut. Tentang kedekut tu ada masa kita pemurah kan. Tapi time kedekut tu, tengah kedekut kan, nak pergi sedekah, masa nak beli barang baru ni, ada benda baru nak beli, kan, tengah kedekut lah. Ta'mulul ghina, dalam keadaan kamu apa? Kamu sedang mengimpikan kekayaan. Wa takhshal faqra, dan kamu bimbangkan kefakiran. Itulah sebenarnya sedekah paling afdal. Dan dalam lafaz yang satu lagi Nabi kata, bukanlah sedekah itu bila mana sampai dah nyawa di sini,
dan kamu kata untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Dah tak, bukan macam tu. Kita faham? Itu sebab kenapa dalam tajuk ni dia kata yu'timuna ta'ama ala hubbihi. Mereka beri makan makanan dalam keadaan apa? Mereka sukakan, sayangkan makanan tadi. Actually benda ni, kalau dia actually benda ni sifat yang baik. Ada atas sikit lagi. Ada atas lagi. Yang atas daripada dia adalah sifat ithar. Sifat melebihkan orang lain ke atas diri sendiri. Yang mana ini macam pujian Allah Ta'ala kepada golongan Ansar. Golongan Ansar, Allah Ta'ala puji mereka dalam surah Al-Hashr ayat ke-10. Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni di akhir ayat ke-10 tu. Allah Ta'ala kata apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka, orang Ansar ni, yu'thiruna ala anfusihim. Mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka ada apa? Ada keperluan, ada pun kesempitan. Allah kata lepas tu, wa man yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang dilindungi daripada kebakhilan diri dia sendiri, maka itulah orang-orang yang berjaya. Mana mereka kisah ni sebenarnya balik merujuk pada salah seorang sahabat Nabi SAW, yang mana dia ni bila di Madinah dahulu, kalau ada orang tetamu datang dari luar, Nabi akan tanya siapa nak ambil dia jadi tamu. Kalau tidak orang tu lepak kat masjid lah. Tapi bila ada orang kata nak bawa balik, dia bawa balik. So jadi tengah-tengah Nabi tanya, seorang Ansar angkat tangan, aku ya Rasulullah, aku. Bila dia kata aku, Nabi SAW kata ikutlah dia balik. Sampai di rumah dia tu, dia kata apa dengan isteri dia? Apa ada makanan? Bila dia kata ada makanan, ngam-ngam cukup-cukup saja untuk kita dan anak-anak kita. Dia kata apa? Tidurkan anak-anak kita. Tidurkan anak. Lepas tidurkan anak, masak, nak makan, padam lampu. Ini bukan candlelight dinner ni. Ini dia padam terus, tak nampak langsung. Kan? Gelap straight. Dan bila orang tu makan kan, orang tu lapar, jarang jauh. Dia makan sungguh-sungguh. Yang dia pula tak makan pun, dia benda ni tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Hatta Nabi pun tak tahu. Tapi Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran dengan lafaz dia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka walaupun mereka ada kesempitan. Itu surah Al-Hashr ayat ke-10. Ayat ke-9. 10 lah. 10 lain. Surah Al-Hashr ayat ke-9. So jadi dia ini sifat mereka, sifat para sahabat. Mana kita kata dia atas sikit daripada apa? Berikan harta dan keadaan sayang. Yang satu benda kan, ini kadang mungkin kita ada lagi. Tak, ini berikan harta kita tak ada. Kan? Mana kita habis, kita bagi untuk orang lain. Tapi yang ini atas lagi dah daripada yang kita dituntut. Dan dituntut pada orang abrar tadi hanyalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Mereka beri makan kepada orang lain, makanan, walaupun mereka sayang makanan tadi. Kan tu sebab kenapa kena rajin kongsi. Ni kadang-kadang kedekut nak mampus kan. Makan Maggi tu dia nyorok, tutup, buat langsing. Kan? Kongsilah, apa salahnya. Kan beri makan dengan orang tapi dalam keadaan sayang. Itu cara terbaik. Kan biasa keluar berjalan-jalan jauh kan, biasa bawa makan Maggi kedekut tak bagi kat orang. Kan kongsilah makan makanan tadi. Jangan dalam keadaan kedekut. Pasal itu sifat orang abrar. Mereka beri makan dalam keadaan mereka suka makanan tadi. Bahkan bukan mereka sorokkan sambil masak-masak kan. Gulai-gulai yang ujung-ujung sipi-sipi tu bagi kat jiran. Bagilah yang elok. Kan ni bagi sikit-sikit kan. Benda-benda yang ujung-ujung sipi-sipi kan. Cepisan-cepisan kecil lancur tu, daging tu dia bagi. Yang besar-besar ketul-ketul yang sedap tu makan kat dia. Tak boleh macam tu. Pasal itu sifat yang bertentangan. Pasal di antara yang paling besar seorang mukmin tadi, bila dia rasa, bila dia bagi makan pada orang tadi, itu adik-beradik dia sendiri. Dia kena feeling macam tu. Baru dia boleh lepas, let go. Macam dia suapkan ni kan. Ni macam adik-beradik dia, ni abang dia, ni kakak dia. Dia rasa macam tu, dan only dia boleh lepas. Tapi kalau tak ada rasa itu, salah lah. Kan dia kata, siapa? Bukan anak-anak kita. Dengan anak-beranak pun kedekut, dengan orang luar. Kan, dengan anak-beranak sendiri pun kedekut. Kan? Ini kan dengan orang luar. Tapi dalam Islam kita dah atas dasar akidah, anda kena ada perasaan tadi. Sebab itu kita kata sifat-sifat yang kita kata perlu dibina oleh mukmin, dia kena bina sifat tadi. Sampai pandang semua orang yang Muslim, ini adalah abang dia. Kalau orang tu dapat, dia bangga, sayang orang tu, kerana orang tu dapat kelebihan. So tak ada dalam diri kedengkian, kebencian. Faham? Jelas Itu sebab kenapa kalau bawa kereta tak ada orang impit kita marah. Kan? Dia tengok, oh Muslim. Silakan. Kan? Contoh adalah contoh. Kan supaya anda jadi seorang yang paling happy kat dunia tiap-tiap hari, cara dia macam tu. Tekan dia kata anda ada rasa kan macam payah kedekut sangat kan. Ruang kereta kedekut, ini kedekut, makan lagi lah. Kan? Makan. Kadang-kadang kita nampak kawan kita, nampak orang tu, kita kenal, belanja je lah, apa masalah dia. Kan macam biar dia bayar sendiri. Kan? Saya tahu kenapa. Kami di Yaman tu, kami kalau ada budak buat perangai macam tu, kami ragging dia. Kami ragging saya dulu. Pas kecil ni, bas sebiji bas kan. Tambang 20 sen seorang, 40 sen lah seorang kan, satu perjalanan, one distance. Jadi
Bila berhenti kawasan berkenaan, seorang turun dulu. Bayarlah semua untuk semua. Bukan banyak sangat 40 sen pun. Ada kedekut gila. Ada seorang tu dia bayar lari. Kita berkata budak nak kena kita orang. Kan? Kedekut gila kan. Sampai ada gelar peti besi. Ada orang kata kan, budak lah gelar. Budak yang gelar. Saya tak gelar. Tak pakailah, apa salah dia. Tak belajar. Jadi pemurah. Lebih-lagi bab makanan. Bab barang mungkin kita payah. Makanan. Kalau barang kan kita nak belikan barang untuk orang. Kan orang tak ada kereta, belikan kereta. Payah. Tapi apa? Orang tak ada makan, kita bagi makan. Kadang-kadang orang minta sedekah dan sebagainya kan. Kalau tak nak bagi duit, tak apa. Cakap dengan dia, nak makan? Saya belanja awak makan. Duduk situ. Bagi acak nak makan, apa masalah dia? Tak habis duit kita pun. Kan? Bagi persen, 0.001% daripada keseluruhan harta kita yang kita ada. Ni kadang-kadang banyak soalan. Tentang sedikit. Bajaklah makan, apa masalah dia? Kan kedekut nak mampus. Geram tu saya. Kena tengok perasan dengan ada orang tu. Dia tak boleh nak lepaskan. Dia macam, kena ingat dalam Quran Karim, dalam surah Yasin. Kau tak kata apa? Wa idza qila lahum dan bila dikata pada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah, belanjakanlah daripada apa yang rezeki kepada kamu. Qalu, ini golongan ni cakap apa? Dia kata, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Adakah kami kena bagi makan pada orang yang kalau Allah Ta'ala nak bagi makan, Allah Ta'ala bagi makan. Dia cakap macam tu. Jika Allah Ta'ala berikan kita ni ujian, kita lebih, apa bagilah. Bab makan. Ni sebab dalam surah Al-Insan, dia tak kata beli barang. Dia kata bagi makan. Beri makan dalam keadaan dia sayang makanan tadi, tapi dia bagi juga. Tak ada masalah. Lain kali makan lagi. Kan masa nak hidup kat dunia ni panjang lagi kan. Buatlah apa, beramalan untuk dunia seperti kamu hidup apa 1000 tahun lagi. Benar hadis yang dhaif. Tak boleh pakai. Tapi kalau faham maksud dia betul-betul, maksud dia kalau hidup 1000 tahun lagi, relax lah. Bukannya kelam kabut gila-gila kutip harta. Kan? Bila untuk akhirat, bila mati esok hari, maksud dia kena sungguh-sungguh. Kalau 1000 tahun lagi, hari ni terlepas peluang. Maksud dia besok ada lagi, lusa ada lagi. Relax lah. Kan? Hari ni tak sempat, besok lah. Kan? Masalah dia. Jadi itu sebab seorang mukmin ni yang percaya qadar, kenal berkenaan dengan panduan Nabi SAW, dia duduk dekat dunia relax. Senyum je, tak ada masalah. Yelah, kadang-kadang sakit perut tu, dia sakit mengirit kat muka dia. Tapi maksud dia senyum, dia relax. Tak ada tension dengan manusia. Sebab dia tahu apa? Esok ada lagi, tak ada masalah. Dia tak kiamat, betul tak? Tak ada macam tu, kiamat lah dunia ni. Tak kiamat lagi. Dan jalan. Hidup dia sentiasa happy. Tapi kalau kata orang tak faham berkenaan tajuk ni, dan dia akan pening kepala. Geramnya aku terlepas. Dia impit kereta aku tadi. Dia lagi sampai dah hujung, tak puas hati. 3-4 hari masih lagi dalam kepala dia. Sebab orang tu macam kita sebut tu, masuk dalam lift, senyum kat orang tak senyum balik. Dia lelaki tak ada masalah. Perempuan memang dia tak boleh. Dia kalau senyum kat orang tu, orang tak senyum balik, siap. Dia balik rumah, dia kata dengan suami dia, tadi ada orang sombong dalam lift tadi. Saya senyum, dia tak senyum balik. Dia tak tanya pula orang tu sakit perut ke? Kan? Tak sakit perut. Kena fikir macam tu. Belajar. Kan, faham tak? Jadi pasal nak let go benda duniawi ni, antara cara dia, anda kena pandang sekeliling. Ni adalah adik-beradik anda sendiri. Bahkan untuk elak maksiat pun Nabi ajar. Bila seorang lelaki kata nak berzina, kan Nabi kata apa? Engkau redha tak benda ni untuk adik engkau, mak engkau, kakak engkau, kan? Nampak tak Nabi ajar? Pasal nak bina rasa tadi. Pasal rasa ni tadi akan menyebabkan orang tu apa? Beri makan pada orang ni. Pasal apa? Ni adik aku, ni abang aku, ni kakak aku, dan sebagainya. Faham? Yang kedekut sangat makan. Makan kedekut, teruk betul. Baik. Dia kata, fi hali mahabbatika lil mal. Itu dalam keadaan, masuk hadis berkenaan adalah dalam engkau memberi sedekah, dalam keadaan, fi hali, dalam keadaan mahabbatika lil mal, kecintaan engkau kepada harta. Wa hirsika alaihi, dalam kesungguhan kau, ketamakan kau kepada harta. Wa hajatika ilaihi, dan juga keperluan kau kepadanya. Dalam masa apa? Sayang, sungguh-sungguh nak dapat, dan juga apa? Dalam keperluan. Tu cara dia. Tapi ialah kita kata benda tadi hanya akan timbul rasa lapang kalau kita pandang orang kita bagi tadi sebagai apa? Saudara kita. Kalau kita tak pandang macam tu, kita tak nampak. Kita akan nampak macam, alamak, kenapa dia malas pergi kerja, aku yang kerja, apa pasal dia makan harta aku? Perasaan, kosak. Faham Walihada, dan kerana ini, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka beri makan makanan di atas, dalam keadaan mereka sayangkan, kecintaan kepada makanan tadi, miskina, kepada orang miskin, wa yatima, dan anak yatim, wa asira, dan orang dalam tawanan perang. Ammal miskin wal yatim, adapun orang miskin dan yatim,
Faqad taqaddama bayanu wa sifatu, telah lalu penjelasan miskin ni macam hadis Nabi SAW. Nabi kata miskin ini bukanlah orang yang minta-minta, itu as-sa'il. Kena faham beza Nabi kata bukanlah orang miskin itu orang yang tawaf. Nabi kata berpusing-pusing jumpa kamu, yang kita boleh hilangkan dia dengan bagi satu biji tamar, 2 biji tamar dia belah, ataupun bagi satu makanan, satu suap makanan, 2 suap makanan dia belah. Bukan itu Nabi kata. Adapun orang miskin ni adalah orang yang dia tidak ada benda yang boleh mencukupkan keperluan dia, tapi apa, dia diam, dia tak tahu, orang tak tahu, lalu diberi sedekah kepada dia, maka itulah dia orang miskin yang dapat yang disebut dalam Quran Karim. Dia sekarang ni orang miskin ni bukan orang minta tau. Yang minta tu panggil sa'il. As-sa'ilin. Orang minta ni boleh jadi kaya, boleh jadi miskin, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Itu sa'ilin yang tak sebut dalam Quran. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan kamu herdik. Itu orang dia. Maksud dia orang tu meminta-minta, dia bukan dinamakan miskin. Orang miskin lain. Orang miskin ni mungkin kawan kita, mungkin jiran kita, mungkin orang-orang kita kenal, mungkin adik-beradik kita sendiri, yang dia ni tak cukup keperluan dia. Kadang ada masa tak ada duit, ada masa ada duit, kan? Dia kadang-kadang ada masa yang dia miskin tu, maka kita sedekah pada dia. Itulah orang miskin yang dimaksudkan. Bukannya maksud dia mesti orang tu mesti kedudukan dia apa sentiasa minta-minta, bukan. Macam Nabi kata, bahkan tak dikenali kan, Nabi kata la yuftanu bihi. Dia tak diperlihatkan. Saya cerita kan, ada orang saya jumpa dekat restoran kat Kota Damansara. Dia pakcik dia tak ada duit sebenarnya. Dia nak makan tu, dia dia bayar dekat kedai mamak tu, dekat kedai apa, Supaidah. Supaidah kan. Dia bayar RM1. Dia minta nasi dengan sayur. Kan? Lepas tu isteri saya dia bagi syarat kat saya. Saya pandang kan, saya kata, "Pakcik, ambil lah penduduk Cina, saya bayar." Tak apa. Dia datang motor buruk. Tak apa. Dia kata, "Pakcik ambil lah, tak apa, saya bayar." Dan benda tu bukan kita orang cakap kuat, perlahan-lahan saya cakap perasaan bagi orang lain dengar kan. Tak apa, terima kasih. Dia ambil makan nasi tu kan, nasi tu dengan lauk biasa je. Dia bayar RM1. Saya tahu dia keluar RM1 tu, itu je dia ada poket dia. Mana dia, tapi dia tak ada macam, "Cik, saya nak makan." Nampak tak? Dia itu orang miskin. Mana benda ada keperluan dia tak cukup, tak memadai sebenarnya. Mana ngam-ngam, tak ada makan. Kita makan ayam pun tolak lagi. Tak nak ni, nak paha, nak betis, kan? Milih bagi apa tu, kan? So serius, pasal orang tu kan macam tu kan, dia makan tak cukup pun. Makan malam tu dengan nasi, lauk toge. Benda ni bukannya 50 tahun 50-an. Saya jumpa pakcik tu dalam 2-3 tahun lepas. Kan kat Subang dekat Kota Damansara, dia makan macam tu. Mana maksud dia minta tu kan, dia bagi RM1 atau orang tu isikan dalam bekas. Kan saya katakan dia ambil lah ayam ke apa. Tak apa, terima kasih. Tak tahu lah dia beramal ilmu pelik ke, wallahualam lah. Tapi cerita dia, memang saya katakan dia tak nak. Orang macam ni kadang kita kata tak dikenali pun dia ni miskin. Kita nampak dia jalan kan. Kadang ada orang tu kata, tapi ada rumah. Tak, rumah bukan alasan tu, mungkin dia warisi. Motor tu mungkin ada orang bagi untuk dia pakai. Yang kita kata macam, alah, ada motor. Kalau nak makan mari, jual lah motor tu. Macam dia nak berjalan pula. Kena kod betul kan. Kadang tak kata sebab kenapa belajar tau. Pemberian makan pada orang ni adalah benda yang terbaik. Benda yang baik, benda yang bagus. Tu sebab sifat dia, antara orang abrar ni, yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Walaupun sayang, bagi. Miskin, yatim kita tahu. Dan anak yatim pula, macam kita terangkan hari tu, dia adalah anak-anak yang hilang tempat bergantungan bapak dia, dan juga tak ada siapa tanggung dia. Dan bahkan dia tak ada tanggungan. Bahkan dia bukannya anak yatim kaya. Ada anak yatim kaya, mati-mati bapak tinggalkan RM1. Dia kaya lah. Jangan bagi sedekah pula. Tak yatim. Janganlah. Masa dia kaya. Mana buat benda lain untuk dia. Masa dia tak perlukan duit. Dia perlukan apa? Guidance. Dia ajar dia pula. Tapi ada segi masalah misalnya anak yatim bukan semestinya masuk dalam kategori orang yang patut diberi makan. Sebab kadang-kadang dia ni di bawah tanggungan. Kalau dia bawah tanggungan dan dia ada harta, maka dia kaya. Maka anda janganlah masuk bab tu. Masuklah bab lain pula. Bab mengajar dia solat ke, ajar dia puasa ke, ajar dia benda-benda yang betul, ajar dia hafal Quran ke, dan kita ambil jalan lain. Jangan bab makan sumbat makan juga, budak tu melantak gemuk gila kan. Janganlah macam tu. Okey, faqat dia kata wa amal asir, adapun asir orang yang terbuat tawanan. Faqala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, dia kata apa? Wal Hasan Basri wad Dhahhak, al asir kata min ahli al kiblah. Dia termasuk daripada orang-orang yang tawanan daripada ahli kiblat kita. Okey. Wa qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, kana usara'uhum yauma idzin musyrikin. Adalah orang-orang tawanan mereka pada hari berkenaan adalah musyrikin. Okey. Wa yashhadu li hadza anna Rasulullah amara ashabahu yaum badrin an yukarrimu usara.
Mana ini disaksikan dalam hadis Nabi SAW ni bagi makan. Pembebasan pun digalakkan. Umat Islam bukannya orang tawanan tadi atau orang Islam saja. Mungkin dalam pendapat pertama tu Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri dan Dhahak, dia kata asir itu mesti ahli kiblat. Maksudnya orang Islam saja baru dimasuk dalam kategori ini. Bab beri makan ini bukan zakat Zakat betul untuk orang Islam saja, tapi dalam bab berkenaan infak biasa kan orang-orang bukan Islam sekalipun anda berilah kepada mereka, tak ada masalah. Islam galakkan. Kalau zakat hanya khas untuk orang Islam saja. Tapi kalau bukan zakat, then agihkanlah kan. Tapi janganlah bagi persatuan AIDS sedunia tak ada benda kerja pun. Kan bagi duit pada dia dah kondom. Kan itu kan solution. Tak tahu kenapa dia belajar mana agaknya. Kan nak kata tak pandai, rasanya pandai kot kan. Ini profesor, ini sekian. Ada dia kumpul-kumpul duit pergi beli kondom, edar kat orang. UNESCO kan. Kan kata bangang kan, kata ustaz jahat. Tapi benda tu kena faham pasal solution bukan itu. Dia dapat duit-duit, dia kumpul, dia beli jarum. Untuk orang yang dadah, jangan kongsi jarum. Itu pada solution ke? Kan? Yang berzina, berzina pakai kondom. Apa hal? Ni idea mana ni sebenarnya? Dia kumpul duit dah. Jadi untuk dorang je bagi. Kalau untuk orang contoh macam orang yang lain ni, macam orang bukan Islam, tapi macam rumah kebajikan, orang-orang cacat dan sebagainya, bagilah. Tak ada masalah. Dibenarkan dalam Islam, digalakkan. As long as mereka tidak termasuk di kalangan orang musyrik Islam, maka Allah Ta'ala kata dalam Quran, la yanhakumullah, tidak melarang Allah Ta'ala terhadap kamu, anil ladzina yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak menghalau kamu daripada tempat tinggal kamu, antabarruhum, bahwa kamu buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil pada mereka. Nah, itu Allah Ta'ala arahkan. Dan surah Mumtahanah yang Allah Ta'ala arahkan pada berkenaan. So jadi itu tak ada masalah. Jadi tapi pendapat pertama kata tak mesti ahli kiblat. Tapi Ibnu Abbas pula kata usara, tawanan-tawanan mereka umat Islam ni pada hari berkenaan, zaman mereka dah menang, dah duduk di Madinah, yauma itu pada hari berkenaan adalah musyrikin, bukannya orang muslim. Betul tak? Pasal tawanan ni musyrikin lah. Tapi mungkin tawanan yang duduk sana dekat musyrik tu muslim lah. Tapi yang pada orang Islam ketika itu adalah musyrik. Jadi dan disaksikan wayashhadu li hadza, dan disaksikan wayashhadu li hadza, disaksikan untuk pengertian ini, pengertian Ibnu Abbas kata bahawa musyrik pun masuk sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu, memerintahkan sahabat-sahabat baginda, yauma badrin, pada hari perang Badar, pada peristiwa Badar, an yukrimu usara, bahawa mereka hendaklah memuliakan golongan tawanan. Bukan ikat-ikat sepak-sepak, tak. Mana panggil dia jalan, bawa dia pergi. Dalam Islam tak ada. Itu sebab kita interrogation dalam style CSI kan. CSI itu dah bertamadun sikit. Atau setiap polis Malaysia kena tak buku telefon tumbuk ke, tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Tapi kalau dalam Islam ada bukti, kita dakwa. Tak ada bukti, bukan kerja kita. Kalau orang kata, lepaslah macam tu, Allah Ta'ala Maha Kaya. Kan, bukan kerja kita. Faham tak? Jadi konsep dia kena faham. Dalam Islam benda ni bukan main soal paksa mengaku, tak ada. Paksa orang mengaku tidak ada dalam Islam. Bahkan macam tawanan tadi kan dibawa dengan baik. Tapi macam Guantanamo apa mereka buat, tak pernah dimuliakan pun kan. Sepak lah, letak waterboarding kan, letak kain limbah air, tak boleh nak bernafas dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita kata termasuk di antara perkara-perkara yang yang hina sebenarnya. Perbuatan tidak menghormati tawanan perang. Tawanan perang tadi dia betul lah dia perang kita, tapi bila dia dalam tawanan kita, dia mesti dapat apa layanan yang terbaik. Itu Nabi buat pada orang musyrikin Mekah dahulu, sampai ramai di kalangan mereka masuk Islam. Jadi kita layan mereka dengan baik. Bahkan bila dalam tawanan perang tadi, dia orang tidaklah diseksa, dipukul dan sebagainya. Ini bukan kerja Islam, ya. Dia kata apa? Fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim indal ghada. Fakanu, lalu mereka, itu para sahabat, yuqaddimunahum, mendahulukan tawanan-tawanan tadi, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, indal ghada, ketika apa? Makan tengah hari. Nak makan tengah hari kan? Bagi tawanan makan dulu, kita makan kemudian. Tak nanti kita lihat, mana kita lihat macam ni kan? Tapi itulah cerita dia, dikira sebagai perkara yang menyebabkan golongan musyrikin banyak lembut hati dengan Islam. Wa hakadha qala Sa'id bin Jubair wa Atha wa Hasan al-Basri wa Qatadah. Dan juga pendapat yang kedua ni, maksud dia kata yang dimaksudkan dengan usara tadi, asir, tawanan perang, bukan semestinya orang tu muslim. Bukan Islam pun anda boleh bagi makan pada dia elok, layan mereka dengan elok. Itu dia diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Wa qad wassa Rasulullah SAW bil ihsan ila al-arqa fi ghairi ma hadithin. Dan sesungguhnya telah mewasiatkan Rasulullah SAW bil ihsan, untuk berbuat baik, bil ilal arqa, kepada rokik ni maksud dia tawanan lah. Arqa ni plural dia, okey.
fi ghairi ma hadisin, bukan pada satu hadis sahaja. Hatta innahu kana akhir ma awsa an ja'ala yaqulu, sehinggalah bahawa baginda sallam dahulunya di antara adalah akhir apa yang diwasiatkan, antara benda akhir diwasiatkan oleh baginda, bahawa baginda mula jadi berkata as-salah wa ma malakat aymanukum, solat, jaga solat, dan sesiapa yang mana jaga solat kamu, jaga solat orang yang di bawah tanggungan kamu. Okey. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah dimaksudkan dengan ma malakat aymanukum tu apa? Huwal abid. Dia adalah apa? Hamba-hamba tawanan yang kamu pegang. So, jaga solat mereka. Kalau mereka Muslim, suruh mereka solat juga. Ni antara dalil yang menyatakan bahawa kalau kita pegang satu pentadbiran ke jabatan ke dan sebagainya, maka kalau sekiranya ada orang bawah tanggungan kita, maka kita wajib suruh mereka solat. Kalau dalam keluarga kita bapa suami ataupun kita bapa, maka wajib jaga solat keluarga kita. Bukan diam-diam je. Pasal Nabi kata, di antara kata-kata Nabi terakhir sebelum Nabi wafat, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga solat dan jaga solat siapa-siapa di bawah tanggungan kamu. Mana dan dimaksudkan, dikatakan oleh Ikrimah, ini adalah abid. Ikhtarah Ibn Jarir, ini dipilih pendapat ini oleh Ibn Jarir. Kenapa? Li umumil ayah lil muslim wal musyrik. Kerana umumnya ayat kena kepada muslim dan musyrik sebenarnya. Pasal musyrik tadi pun kena disuruh supaya mereka beribadat, dan disuruh supaya mereka masuk Islam akhirnya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, huwal majus. Mujahid kata majusi. Lain tak, dia tukar. Okey. Ai yut'imuna li haula'i at'am wa hum yashtahunahu wa yuhibbunahu. Qailan misalil hal. Maksud dia orang mahbus, bukan majus. Mahbus. Orang yang terkurung lah, orang yang dalam dalam bukan tawanan Maksud dia orang dalam penjara ke, dalam penjara orang yang buat kesilapan dan sebagainya. Maksud dia apa? Ai yut'imuna li haula'i at'am. Diberi makan kepada mereka ini makanan, wahum, dalam keadaan mereka ni yashtahuna yuhibbunahu, dalam keadaan mereka, kita sayang, kita rasa kita patut makan, tapi apa pasal banduan ni yang kena makan, tak bagi makan juga kepada mereka. Maksud dia wa yuhibbunahu, dan mereka sayangkan makanan tadi. Qail misalil hal, dalam keadaan soalan berkata dengan lidah keadaan. Maksud dia apa? Innama nut'imukum liwajhillah, kami hanya beri makan kepada kamu kerana wajah Allah, bukan kerana harap pujian, bukan kerana harapkan apa, harapkan sanjungan, bukan harap terima kasih, bukan harap lepas ni bagi makan balik. Kan belanja hari ni, kau belanja aku pula. Tak, bukan. Mana kita bagi makan. Dan memang orang-orang terkurung tadi tu, kadang-kadang kita tak ada harapan untuk balas balik pada kita. Kan, miskin, yatim, asir. Kan tiga tu tadi adalah orang yang bawahan. Maksud dia kalau kita belanja mereka makan, tak ada dalam hati kita, lain kali dia akan belanja balik. Itu maksud dia. Dan dalam arti kata lain, seolah-olah kita berkata, hanyalah kami beri makan kepada kamu liwajhillah, kerana wajah Allah. Ai raja'a thawaballah, raja'a thawabillah, kerana mengharapkan apa? Ganjaran Allah, waridha'ahu, dan juga mengharapkan keredaannya. La nuridu minkum jazaan, kami tak ingin daripada kamu ni sebarang balasan, wala syukura, dan juga tidak juga terima kasih. Mana kalau macam tu, itu cara yang terbaik. Maksudnya kita kata macam lah, macam kita bagi adik-beradik kita makan kan, atau abang kita makan, takkan kita nak tak cakap terima kasih pun kita happy, tahu tak? Macam tu cara dia. Macam saya kata tak, masih balik pada asal, kalau nak rasa hilang rasa hoping satu benda tu, anggaplah mereka ni adik-beradik kita sendiri, dan bagi makan. Lepas tu baru akan hilang. Kalau tidak, kita akan macam waiting for something happen. Kalau aku bagi makan dulu, kau tak puas jasa aku, bla bla bla, tu mengarut. Islam tak ajam macam tu. Maksud dia, la natlubu minkum, kami tak minta pada kamu mujazah mana balasan, tukafiuna, yang kamu balas balik kami, biha, dengannya, wala antashkuruna indan nas, dan juga tidak pula supaya kamu berterima kasih kepada kami di sisi orang ramai. Orang ramai puji, oh inilah orang yang beri makan pada saya. Tak payah. Maksud dia, qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair, berkata Mujahid dan Sa'id bin Jubair, ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim, adapun demi Allah, tidaklah mereka kata itu dengan lidah mereka. Maksudnya bila bagi makan tu, bukan jangan sebut saya beri makan ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana minta. Jangan cakap. Maksud dia dalam hati kita, mana diri kita sebenarnya. Itu yang dikatakan Sa'id bin Jubair dan Mujahid kata, maksud dia bukan mereka berkata dengan lidah mereka, walakin alimallahu bihi min qulubihim, tapi Allah Ta'ala tahu perkara berkenaan pada hati mereka. Bila bagi makan harta tadi, dalam diri mereka tidak mahukan sebarang balasan daripada orang yang dia berikan harta berkenaan atau makanan berkenaan. Fa'asna alaihim, lalu Allah Ta'ala puji mereka di atasnya, bihi li raghiba fihi fi dhalika raghibun, supaya Allah Ta'ala galakkan kepadanya sesiapa yang inginkan.
penggalakan, maka Allah Ta'ala berikan galakan kat situ. Supaya inilah yang patut ada dalam diri kita. Bila bagi makan pada orang dan sebagainya, bersedekah, jangan harapkan terima kasih, jangan harapkan pembalasan semula. Bahkan jangan harapkan benda tu dapat benda duniawi. Macam sedekah-sedekah, nanti dapat balik. Tak. Kan? Lepas sedekah ni, besok dapat kot rezeki baru. Janganlah macam tu. Kan? Harapkanlah akhirat. Pasal rezeki dunia ni habis, sekejap je. Tu yang bila kes saya cerita tu, apa dalam buku 1001 kisah-kisah orang soleh. Kan dia kata Rabi'ah Adawiyah kan, Rabi'atul Adawiyah, dia diberikan sedekah. Dia ada orang datang lapar jumpa dia, puan kan, tuan kan, wali orang jumpa kan. Jadi bila orang jumpa dia lapar. Lepas tu tengah-tengah lapar ni, tak apa, kita datang makanan. Datang orang hantar roti. Kira-kira 9 biji. Dia selak, dia tengok, dia hantar balik. Lepas tu orang tu datang hantar lagi kali kedua. Dia selak tengok, dia hantar balik. Kan kawan ni lapar ke bulu dah. Kan, kok boleh tumpang makan. Tak boleh tumpang makan, dia halau balik. Mana orang datang hadiahkan pada dia roti, dia halau balik. Lepas tu last kali tuan punya roti tu sendiri datang ni. Apa pasal kau asyik halau ni? Kan? Lepas tu dia selak-selak, dia kata tak cukup. Sebab apa? Ada 9. Aku sedekah sebiji roti, aku tunggu 10 keping datang. Tapi datang 9. Maksud dia tak cukup, mesti ada hilang. Lepas tu orang tanya dengan hamba dia, hamba dia kata, betul saya makan tadi. Ini apa hal ni? Tak, dalam kisah tadi kan, paling tak layak untuk kasih Allah Ta'ala. Untuk orang yang kata waliullah, menantikan hasil duniawi. Gila pun lepas pagi, saya bagi. Ambil air satu. Jadi tunggu. Jadi dapat 10 ketul. Apa, 10 botol lagi, 10 cawan air mineral. Ada macam tu ke? Tak, kita bagi sedekah kat dunia ni, harapkan sana akhirat. Bukan harapkan dunia. Yang peliknya dia kata waliullah tadi, tadi dia boleh halau balik orang tu. Bukan dia kata, kot Allah Ta'ala nak kurangkan, simpan satu akhirat ke? Apa salahnya? Dia boleh halau balik, dia kata, oh salah, bukan aku. Kalau 3 kali tuan datang sendiri, kenapa? Sebab tak cukup. Aku bagi satu ganjaran dibalas 10. Ini 9, mana cukup? Dia kata, apa hal ini? Tak logik langsung. Kan, bagi kasih Allah Ta'ala untuk bercakap macam tu. Tapi lah, masa kisah dia, pelik-pelik. Ya? Tak sabit pun, benda berkenaan. Okey, baik. Kita berhenti kat sini insyaAllah. 5.3 dah, nanti lewat-lewat nanti kan tak balik. Tak makan malam lagi ni. Mula buncit. Okey. Makan lewat kan. Baik. Kita akan berhenti itu. Inna nakhaf min rabbina yawman abusan qamtarira. Sebenarnya kami takutkan. Mana orang yang beri sedekah tadi tu, di samping dia tak nakkan sebarang terima kasih dari orang tu balasan. Bahkan dia sebenarnya berikan, dia takutkan kepada Tuhan dia pada hari yang akan ni, muka manusia ni akan menjadi kerut. Okay, qamtarira juga masam dan juga akan muram. Mana maksud dia takutkan hari itu, kerana itulah mereka bersedekah. Mereka infak, kerana itu mereka beri makan. Kerana menantikan supaya hari akhirat mereka akan selamat dengan amalan-amalan tadi. Bukan dunia. Bukan dunia. Jangan nantikan lepas nak ni, nanti dapat sekian. Tak, jangan. Faham Baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Ada soalan? Ada. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Dia hanyalah perkara yang dikeluarkan daripada seorang yang bakhil. Bukan dekut kan, nak sedekah payah, nak infak payah, nak ibadat payah. Mahalnya titik peluh dia, timing dia jam tu, 1 jam dia nak bangun solat tu atau baca Quran tu, menyamai dengan mas. So dia takkan boleh keluar kecuali Allah Ta'ala bagi dia something. So taken out from him, bakhil ni tadi, orang bakhil ni dikeluarkan daripada dia benda tadi sebab dia dapat barang. So actually benda tadi untuk tak guna lah. Itu sebab Nabi kata, ia hanyalah satu cara dengannya dikeluarkan daripada seorang yang bakhil. Itulah nazar. So kalau orang tu pandai, dia jangan bernazar. Dia buat amal ibadat semua lillahi ta'ala. Let go. Faham? Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam alhamdulillah alamin. Subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.